Live sudah. Okay. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Sabah Mauju Jaya, salam Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Selamat datang ke program pembangunan guru baharu PPGB 2.0. Saya Urus Setia daripada Unit Latihan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah selaku pengerusi majlis anda pada hari ini. Sebelum itu, bagi pihak Urus Setia, kami mohon maaf atas kelewatan kerana ada sedikit masalah teknikal dan terima kasih kerana masih setia berada di atas talian. Bagi memberkati program kita pada hari ini, dijemput Encik Muhammad Fikri untuk bacaan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagi yang Muslim, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bagi yang bukan Muslim, berdoa mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Ya Allah, Ya Karim, sungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau ridai. Justru berkati dan rahmatilah program kami ini, kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami, kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya start. Tentatif program kita pada pagi ini seperti dalam jadual, kita akan bermula sekarang sehingga jam 12.30 tengah hari untuk taklimat PPGB 2.0 dan diikuti dengan soal jawab pada jam 12.30 hingga 1 tengah hari. Link kehadiran dan penilaian akan dikongsi di ruangan chat pada penghujung program ini. Tuan-tuan dan puan-puan, nama kita pada pagi ini daripada BPG, iaitu yang pertama Puan Aida binti Muhammad Anif. Beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Unit Pematuhan Standard 2. Yang kedua Puan Rozalita binti Zainal, Penolong Pengarah. Dan yang ketiga Puan Norma binti Ismail, Penolong Pengarah yang akan menyampaikan taklimat PPGB 2.0 pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih urus dia kita daripada JPN Sabah. Okay, sebenarnya jauh kita ya, kami semua di Semenanjung, ada yang berada di pejabat di Putrajaya dan saya sendiri di Selangor di Kajang. Okay, kalau saya tengok pada chat ni, cikgu-cikgu kita ramai dah bagi salam. Ada selamat pagi daripada Cikgu Pauline, Cikgu Polly Yong, Cikgu Joanne, Puan Hadijah, ramai ni bersama-sama kita pada pagi ni. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan bersama-sama untuk bersiaran dalam tempoh 2 jam dan kami akan cuba untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua menjawab persoalan sekiranya ada. Dan nanti pada chat box pun insyaAllah ada rakan kami yang akan
berkongsi maklumat berkaitan dengan buku panduan yang telah kami sediakan. Jadi mungkin boleh copy ataupun klik link di situ untuk dapatkan buku panduan yang kami telah sediakan kepada semua guru-guru baru, guru mentor dan juga pihak daripada JPN, PPD dan juga pengetua guru besar sekiranya ingin mendapatkan maklumat lanjut berkenaan PPGB 2.0. Okey, kita lebih kepada perkongsian dan sebenarnya saya nak maklumkanlah program pembangunan guru baru ni bukanlah satu program yang baru, dia merupakan program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan untuk tahun ini setelah 10 tahun kita buat penambahbaikan, dah review semula dan penambahbaikan tu kita namakan sebagai program pembangunan guru baharu 2.0. Dan untuk tahun ni ada beberapa penambahbaikan, antaranya dari segi aktivitinya kita dah tambah baik, dari segi penyediaan portfolionya. Kalau dulu guru-guru baharu yang tahun 2011 hingga 2020 penyediaan portfolio dia secara manual, tapi yang 2021 ni kita dah tambah baik. Cikgu-cikgu yang mahir berkepakaran untuk menyediakan dalam bentuk soft copy ataupun mungkin nak upload dalam bentuk e-book ke dan sebagainya, kita benarkan. Dan bahan-bahan pun kita dah permudahkan. Sekiranya dulu dia punya portfolio yang disediakan oleh guru-guru tu memang sangat tebal lah. Tapi untuk kali ni kita tak perlu sediakan tebal-tebal, cuma dinyatakan di mana bahan itu berada sahaja. Jadi kalau katakan kami daripada Putrajaya, daripada BPG ataupun Puan April daripada JPN Sabah ataupun PPD turun ke sekolah tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua, nanti kalau dia kata mana nak tahu program yang dilaksanakan oleh sekolah, nak tahu takwim sekolah, just tunjukkan sebenarnya takwim sekolah berada di mana dan kami takkan semak dalam portfolio tuan-tuan dan puan-puan lah, portfolio cikgu-cikgu semua. Dan yang pastinya saya nak ucapkan tahniah lah pada guru-guru baru, sebab guru-guru baru ni akan menyambung legasi guru-guru lama macam kami lah. Saya, Puan Oma, Puan Roza, Cik Taji lagi lama lah. Kami semua ni orang-orang lama. Jadi guru-guru baru ni kena pastikan sentiasa bersemangat untuk mengajar anak-anak didik kita dalam memastikan kelangsungan pendidikan negara kita menjadi semakin baik, semakin hari semakin bertambah baik. Okey, mungkin Cik Taji kita boleh buat paparan slide. Kita terus pada taklimat kita. Okey, kalau tengok pada taklimat tu adalah taklimat program pembangunan guru baru 2.0 pada hari ini 9 September dan tempat bertugas masing-masing. Tempat bertugas masing-masing ni kalau saya tengok ni adalah SK Lokup Tuaran, daripada Kinabatangan, SK Karangan Beaufort, lagi mana lagi banyak ni, SK Batu Linting. Semua tempat ni banyak yang saya belum pernah sampai. Mungkin nanti bila kita dah boleh kembali seperti sedia kala untuk buat pemantauan, adalah kot saya sampai ke mungkin SMK Simpangan Paitan. Saya pun tak tahu kat mana, belum pernah sampai. Cikgu Muhammad Izzat Farid mungkin satu hari nanti saya akan sampai di situ. Okay, next Cik Talji. Okey, sebenarnya untuk taklimat tadi saya dah perkenalkan, ni adalah rakan-rakan saya yang bersama-sama saya dalam menguruskan program pembangunan guru baru. Saya sendiri, Puan Norma binti Ismail, Puan Rozalita, Encik Muhammad Talji dan juga Encik Muhammad Hanif. Yang saya kata nanti akan ada yang share link buku panduan dan sebagainya tu Encik Hanif. Jadi Encik Hanif tak akan on air, Encik Hanif akan berada di backstage untuk membantu dari segi perkara-perkara tersebut lah. Dan saya nak maklumkan pada semua juga, tak kira lah guru baru ataupun pengetua guru besar ataupun mungkin daripada PPD kalau yang ada, nombor telefon kami dan juga email address tu boleh ambil, boleh catat, screenshot sekarang. Boleh catat, nanti kalau ada apa pertanyaan boleh hubungi kami melalui telefon ataupun menerusi email lah. InsyaAllah kami akan bantu, mana yang kami minta untuk JPN bantu nanti Puan April akan bantu juga di Sabah. Okay, next Cik Talji. Kita pergi kepada sebelum kita tengok lebih lanjut lagi tentang PPGB ni,
saya akan minta untuk kita sama-sama tonton dulu video pendek yang menerangkan tentang PPGB. Apa itu PPGB 2.0? PPGB 2.0 merupakan satu program yang memberi sokongan kepada guru baru bagi meningkatkan kompetensi, potensi dan profesionalisme secara holistik melalui bimbingan secara bersudut di peringkat sekolah. Ini Cikgu Syukri. Beliau merupakan guru baru yang telah ditempatkan di sebuah sekolah di daerah Marang, Terengganu. Sebagai guru baru, beliau wajib melalui 3 fasa dalam program pembangunan guru baru 2.0, iaitu fasa orientasi, fasa pembangunan profesionalisme keguruan dan fasa pengembangan profesionalisme keguruan. Fasa orientasi. Dalam fasa ini, Cikgu Syukri perlu mengadaptasi persekitaran, budaya sekolah dan komuniti setempat. Cikgu Syukri akan dibimbing oleh seorang guru mentor untuk melaksanakan sesi coaching and mentoring bagi pendidikan portfolio. Cikgu Syukri juga akan menduduki ujian pra. Fasa pembangunan profesionalisme keguruan. Dalam fasa ini, Cikgu Syukri akan menjalani analisis keperluan latihan DNA, pembangunan profesionalisme berterusan PPB, sokongan profesional dan bimbingan, sesi perkongsian dalam PLC dan penilaian kali pertama. Fasa terakhir, pengembangan profesionalisme keguruan. Cikgu Syukri perlu mengikuti aktiviti PPB berstruktur, semakan dokumen pembuktian, penilaian kali kedua, ujian pos, jawab senarai semak standard Guru Malaysia SGM 2.0. Sekiranya Cikgu Syukri dapat melaksanakan semua item yang diamanahkan dengan sempurna dan diperakui oleh pentadbir sekolah, beliau layak untuk mendapat sijil PPGB 2.0. Jika sebaliknya, beliau boleh dibimbing lagi sehingga tempoh 3 tahun dan akhirnya diperakui oleh pihak pentadbir sekolah. Selain daripada melaksanakan PPGB, Cikgu Syukri juga dikenaki hadir dengan jayanya program transformasi minda PTM bagi membolehkan Cikgu Syukri disahkan dalam perkhidmatan. Okey, kalau kita perhati pada video tadi tu ada dinyatakan secara jelas lah ada 3 fasa dalam PPGB dan setiap fasa tu ada aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan oleh setiap guru baru dan turut dinyatakan di situ bahawa kalau kita perhati betul-betul tadi bukanlah satu program yang hanya dilaksanakan oleh guru baru itu sendiri saja, tapi guru baru ni perlu ada mentornya dan juga pihak pentadbir sekolah sama ada pengetua atau guru besar akan memainkan peranan dari segi untuk membuat pengesahan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok objektif pelaksanaan PPGB ni ada 3 yang utama, iaitu yang pertama mengadaptasi persekitaran, komuniti dan juga budaya sekolah. Kita tahu dalam kalangan guru-guru baru ni penempatan mereka bukannya berada di kampung ataupun di negeri yang asalnya di situ. Mungkin ada yang datang daripada tempat lain. Contoh daripada Perlis tiba-tiba kena tempatkan di di sekolah menengah Saint John Beaufort. Jadi budayanya mungkin berbeza sebab saya nampak sini ada chat daripada Cikgu Abdul Adnan. So saya terus sebut nama sekolah berkenaan lah. Mungkin yang Cikgu A tadi tu pergi ke sekolah menengah Saint John Beaufort tadi, dia tak biasa dengan situasi di situ. Jadi cikgu baru ni bila dia pergi ke sana, dia perlu mengadaptasi persekitaran, tak kira persekitaran sekolah ataupun tempat berkenaan, daerah berkenaan dan juga komuniti setempat tu. Kena faham apa yang komuniti setempat lakukan dan juga mungkin kita boleh turut sama untuk
bersama-sama beraktiviti dengan orang di sekitar situ. Okey, objektif yang kedua adalah membangunkan potensi guru baru. Guru baru ni ilmunya banyak. Okey. Kalau guru lama lagilah banyak ilmu yang dibelajar dan juga pengalamannya, tapi guru baru ni dia dapat ilmu-ilmu daripada apa yang mereka ikuti semasa di sama ada di universiti ataupun di IPG lah. Ilmunya ada, tapi kalau kita tak bangunkan, tak kembangkan potensi tersebut, nanti takut lama-lama makin padam. Okey, belum masuk tahun ke-10, tahun pertama dah burn out. Contoh macam sekarang ni, kena PDPR. Ilmu tu kena sentiasa kita kembangkan supaya lebih baguslah dalam memastikan anak-anak didik kita yang berada di sekolah dapat menerima ilmu dengan cara yang terbaik. Dan yang ketiga adalah untuk membangunkan kompetensi profesionalisme secara berterusan. Kita nak daripada awal perkhidmatan sehingga hujung perkhidmatan, kompetensi guru-guru baru ni akan kekal baru sampai bila-bila. Tak adalah makin lama makin sendu kata orang sekarang makin lama makin layu. Kita nak biar sentiasa segar dan sentiasa update ilmu-ilmu kompetensi yang ada dalam dunia pendidikan. Okey, seterusnya Cik Tazi. Okey, berikut adalah proses pelaksanaan PPGB. Kalau kita tengok tadi dalam video tu ada dinyatakan ada 3 fasa, iaitu fasa pertama, fasa orientasi yang melibatkan bulan pertama hingga bulan ketiga. Okey, bulan pertama hingga bulan ketiga ni antara perkara yang perlu dibuat adalah pertamanya dilantik lah. Kalau tak dilantik, tak bolehlah berada di sekolah. Yang kedua, mendengar taklimat PPGB. Hari ni kita dengar taklimat PPGB. Tapi saya tahu ada dalam kalangan guru-guru kita ni yang dah posting pada Januari yang lepas. Ada yang dah posting pada Mac, ada yang Jun, dan ada juga macam semalam kami buat taklimat untuk guru-guru KV, ada yang dah baru saja posting pada 1 September. Jadi taklimat tu diadakan pada hari ini dan saya nak maklumkan yang telah posting pada Januari ataupun Mac, pada Jun dan sebagainya, walaupun taklimat dah dilaksanakan, baru saja dilaksanakan pada hari ini, cikgu yang dah posting awal tu bolehlah untuk update maklumat-maklumat yang telah dibuat pada sebelum ini tu dalam dalam pelaporan yang terkini. Maknanya macam maklumkan backdated lah. Dah dilakukan, perkara A dah dilakukan, perkara B dah dilakukan pada bila-bila. Okey, jangan mulakan daripada A pada hari ini. Sebab hari ini baru dengar taklimat, perkara yang dah buat pada yang lepas tu baru nak di-update baru nak dimasukkan pada, nak buat semula pada hari ini. Jadi apa yang dah dibuat pada waktu yang daripada bulan 1 tu boleh update saja. Okey, seterusnya melapor diri di sekolah. Macam situasi sekarang mungkin lapor diri tu tak sama macam kami. Kami dulu tahun 90-an, mungkin ada yang tahun 80-an yang ada dalam ni dah lapor diri dulu, pergi ke sekolah bawa sekeping surat jumpa pengetua guru besar, cikgu saya hari ni diminta untuk lapor diri di sini. Tapi mungkin cikgu-cikgu yang ada kat sini lapor dirinya berbeza. Lapor dirinya secara online tapi tetap juga dinamakan lapor diri di sekolah. Walaupun tak pergi di sekolah, tapi kita lapor diri secara online pun juga merupakan satu kaedah lapor dirilah. Dan apabila dah lapor diri di sekolah, peranan pengetua guru besar perlu melantik seorang guru mentor bagi membimbing, menunjuk ajar guru-guru baru ni. Sebab kita tahu guru baru mungkin tidak terbiasa lagi dengan situasi sekolah yang sebenar. Jadi perlu ada bimbingan dan juga mentor lah yang membantu. Dan nanti kita akan ada satu pra-ujian. Kami akan kongsikan macam mana nak menjawab pra-ujian tersebut. Dan saya nak minta lah untuk semua guru-guru baru menjawab pra-ujian tersebut, sebab kita nak tengok sejauh mana maklumat ataupun ilmu yang guru-guru baru ada tentang pendidikan, tentang kementerian dan sebagainya. Nanti sama-sama jawab dan nanti kami di KPM akan tengoklah apa dapatan maklumat ilmu yang cikgu-cikgu ada. Dan seterusnya pada fasa 1 ni terus saja sesi pementoran akan bermula. Kalau katakan hari pertama dah dilantik, hari kedua tu mentor panggil untuk berbincang, maka boleh terus catat apa aktiviti yang telah dilaksanakan. Dan pada fasa 1 juga
Guru mentor akan membuat semakan dokumen pembuktian. Yang ni yang kami kata tadi, perlu ada portfolio. Portfolio tu tak kira sama ada dalam bentuk soft copy ataupun hard copy. Yang penting boleh dibuktikan benda tu ada. Okey, seterusnya masuk pada fasa kedua iaitu bulan ke-4 hingga bulan ke-6. Fasa ni kita namakan sebagai fasa pembangunan profesionalisme keguruan. Kalau tengok di hujung tu ada satu segitiga JPA. Okay, saya nak maklumkan cikgu-cikgu baru ni tolong selalu bertanya rakan-rakan, tanya orang di PPD, tanya pihak pentadbir sekolah, tanya JPN. Kalau yang belum ada ataupun belum lagi melalui program transformasi minda. Okay, jangan nanti sebab tak ambil PTM, cikgu-cikgu tercicir untuk disahkan dalam jawatan. Sebab nak sah jawatan ni kena ada mengikuti program transformasi minda. Yang belum, pastikan selalulah bertanya-tanya rakan-rakan yang lain. Okay, dan saya dapat maklumat juga ada yang daripada IPG mungkin dah ada yang melalui PTM. Jadi nanti tengok urusan-urusan lain untuk urusan pengesahan. Kalau rakan-rakan yang belum lagi melalui PTM, kalau cikgu-cikgu yang dah lalu PTM ni ada maklumat, kongsikan dengan rakan-rakan guru yang lain. Kita kembangkan PLC tu dalam apa saja bentuk Dan saya nak maklumkan juga pada fasa kedua saya nak minta untuk guru-guru baru ni menjawab TNA pembangunan profesionalisme berterusan. Kat mana nak jawab TNA ni? TNA ni berada dalam SPL KPM. Okay. Sistem pengurusan latihan KPM. Mungkin ada yang pernah dengar, tapi kalau yang masuk pada bulan September, 1 September mungkin belum pernah dengar lagi lah apa itu SPL KPM. Nanti boleh tanya guru-guru data ke ataupun tanya guru-guru lama dekat sekolah. Saya dengar Cikgu Aida kata ada SPL KPM. Apa yang kita kena tahu pasal SPL KPM? Bertanya. Okay? Nanti dia orang akan maklumkanlah apa itu SPL KPM. Dan pada fasa kedua juga akan ada satu aktiviti yang kita namakan sebagai sokongan profesional dan juga bimbingan. Sokongan profesional dan bimbingan ni boleh datang daripada pelbagai pihak. Okay, mungkin daripada kaunselor organisasi yang berada di PPD, mungkin daripada kalangan kami di KPM, mungkin daripada JPN yang akan datang buat sokongan profesional, dan mungkin juga pengetua dan guru besar sendiri yang akan bagi sokongan profesional dan juga bimbingan kepada guru-guru baharu. Dan fasa kedua juga kami nak galakkan guru-guru baru ni untuk melaksanakan PLC. Ada sesuatu yang ingin dikongsikan, kongsi. Buat PLC dan juga buat sesi perkongsian. Maklumkan pada pengetua guru besar, cikgu saya baru saja belajar tentang kaedah yang menarik untuk mengajar menggunakan talian, dalam talian. Saya nak kongsi boleh? Kalau pengetua guru besar kata okey boleh on, boleh terus on. Jadi yang tu kita jadikan sebagai aktiviti PLC ataupun sesi perkongsian. Atau mungkin juga cikgu-cikgu lama ada satu kaedah untuk buat lesson study yang menarik. Kita sama-sama terlibat dalam penyediaan lesson plan tu untuk lesson study. Jadi kita catatkan sebagai aktiviti PLC di situ. PLC ada 20 strategi saya rasa kalau yang KPM biasa kongsikan. Jadi nanti tengok mana buku PLC. Boleh download dekat KPM punya kat Google pun boleh cari kit PLC KPM. Nanti akan keluar. Boleh download kat situ, cari kit PLC KPM, tengok apa aktiviti yang boleh dilaksanakan. Okey, untuk fasa kedua yang terakhirnya akan ada penilaian kali pertama. Penilaian ni akan dilaksanakan oleh guru mentor bersama-sama dengan pengetua guru besar ataupun ketua jabatan, yang mana nanti akan tengoklah, okey cikgu ni dah 6 bulan berada di sekolah, berada di tahap mana, perlu tambah baik apa, dan dibincangkan, dan nanti akan ada penilaian atau markah yang akan diberikan oleh pengetua guru besar dan juga guru mentor. Okey, dah selesai yang tu, pergi masuk ke fasa yang kedua. Fasa yang ketiga iaitu fasa pengembangan profesionalisme keguruan. Fasa ni adalah pada bulan ke-7 hingga bulan ke-12, dan pada fasa ni kami nak galakkan lagi guru-guru baru ni untuk mengikuti aktiviti PBB secara lebih berstruktur. Okey, tidaklah hanya tahu tentang sekolah saja. Mungkin dah boleh pergi aktiviti ataupun kursus-kursus luar yang lain yang lebih berstruktur. Saya nak jadi guru cemerlang.
Jadi ikuti program-program yang dilaksanakan oleh guru cemerlang. Tapi boleh ke guru yang baru ditempatkan dalam tempoh sebulan dua terus boleh mohon guru cemerlang? Tak, ada syarat-syarat dia. Nanti kalau katakan target kita nak jadi guru cemerlang pada satu hari nanti kita dah daripada awal ni kita dah susun atur jadual kita macam mana nak jadi guru cemerlang, ataupun mungkin lagi 3-4 tahun teringin nak jadi pentadbir dekat sekolah, dah mula dah susun atur, okey, kursus yang macam mana sesuai untuk pergi nak jadi pentadbir ni. Okey, pentadbir ni tak semestinya kita terus jadi guru besar. Okey, ambil lah ilmu-ilmu kepimpinan yang awal-awal dulu. Okey, jadi pegang panitia, pegang jadi urus-urus tertentu dan sebagainya. Jangan menolak kerja apabila pihak sekolah bagi satu-satu tugas pada kita. Sebab selagi semakin banyak kita buat sesuatu, makin banyak ilmu lah yang akan kita dapat. So pastikan aktiviti PBB berstruktur kita ikuti. Kita 41, apa kursus yang sesuai. Kita guru matematik, apa kursus yang sesuai untuk kita ikuti. Jangan nanti guru matematik, lepas tu tiba-tiba Chef Wan buat kelas memasak, kita join kelas memasak tu nak masukkan sebagai aktiviti pembangunan profesionalisme berterusan. Sesuai atau tidak? Kalau cikgu KH, cikgu sains rumah tangga mungkin sesuai lah. Tapi kalau cikgu matematik, kita tengok aktiviti yang macam mana sesuai untuk kita pastikan aktiviti PBB kita ni betul-betul berstruktur, bersesuaian dengan bidang tugas kita. Okey, dan pada fasa ketiga akan ada semakan dokumen pembuktian kali kedua serta penilaian kali kedua. Okey, penilaian kali kedua ni mungkin pengetua kata okey saya nak buat bulan yang ke-10 atau bulan yang ke-11 atau mungkin bulan ke-12 baru nak buat. Itu nanti akan tengoklah kesesuaian. Kalau katakan cikgu tu memang tip top, daripada awal ditempatkan sampai ke bulan ke-10, ke-11 tu dah memang terbaik punya, mungkin pengetua kata tak payah tunggu bulan ke-12. Bulan ke-12 tu untuk diperaku saja dan bolehlah nak buat. Cuma takut nanti bila dah beri markah, pembuktian, dah buat penilaian, bulan 10, bulan 11, bulan 12 buat hal. Dah tak buat kerja tu, dah bagi tugas ni tak nak buat. Jadi sebaiknya kita buatlah penilaian pada bulan ke-12. Buat awal takut nanti ada isu-isu lain. So kita buat penilaian pada bulan ke-12 dan pengetua guru besar boleh juga untuk cakap pada guru-guru baru, saya boleh sahkan, boleh peraku tuan-tuan dan puan-puan, cuma saya nak tuan-tuan dan puan-puan teruskan program PPGB ni lagi setengah tahun. Boleh. Sebab program ni boleh dilaksanakan daripada tahun pertama sehingga tahun ketiga. Okey, tak ada masalah. Dan pada hujungnya ni akan ada ujian POS untuk kita tengok, kita nilai balik yang pra dengan POS macam mana pencapaian, dan juga akan ada satu penilaian Kediri Standard Guru Malaysia 2.0. Okey, buat masa ni standard guru untuk penilaian Kediri Standard Guru 2.0 belum lagi kita minta untuk semua buat. Okey, nanti bila dah kami minta untuk buat, maka cikgu-cikgu semua kena buat lah. Dan bila buat kami akan tallykan maklumat yang daripada ujian penilaian Kediri SJM 2.0 tu dengan maklumat yang ada dalam data kami untuk PPGB 2.0. Dan pada penghujung untuk fasa ketiga akan ada perakuan oleh pihak ketua jabatan iaitu pengetua guru besar. Dan juga cikgu-cikgu semua akan diberi sijil penyertaan. Untuk guru baru dapat sijil penyertaan, untuk guru mentor akan diberi sijil penghargaan. Dapat je sijil, kami akan pump data cikgu dalam SPL KPM untuk melayakkan cikgu dapat 10 mata kredit coaching and mentoring. Okey, guru baru dapat, guru mentor pun akan dapat. Okey, jadi dua-dua pihak akan dapat 10 mata kredit lah. Okey, yang ni adalah proses pelaksanaan. Sebenarnya untuk melaksanakan semua benda ni akan ada keberhasilan untuk setiap satu fasa. Jadi untuk keberhasilan ni saya nak serahkan pada Puan Rozalita untuk terangkan. Silakan Puan Roza.
Okey, mungkin pihak teknikal boleh unmute-kan Puan Rozalita punya mic. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Aida, Yang Mulia Pengerusi Majlis dan juga pegawai JPN yang ada kat sini, kemungkinan mesti ada. So lagi PPD daripada Sabah dan juga barisan-barisan hadapan sekolah di Sabah, guru-guru baru yang join YouTube ni. Okey, sekarang ni seperti mana yang Puan Aida telah terangkan, di mana berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang perlu dilaksanakan bagi setiap fasa. Jadi sebelum saya mulakan, saya ingin menekankan kat sini suka surat 16, muka surat 16, muka surat 17. Kenapa? Okey, dengar Okey, muka surat 16 ataupun muka surat 17 ada berkenaan dengan keberhasilan. Baiklah, yang pertama mengenai keberhasilan fasa orientasi profession keguruan. Kat sini kita lebih kepada profession keguruan, di mana cikgu-cikgu perlu tahulah berkenaan dengan profession keguruan ni. Apa fokus KPM, Kod Etika Keguruan, Standard Guru Malaysia, SPL, KPM, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, SKPM G2. Okey, itu yang pertama lah berkenaan keberhasilan dalam fasa orientasi. Keberhasilan kedua adalah berkenaan dengan guru baru memahami dan menyesuaikan diri persekitaran dan perasaan sekolah kat sekolah tu macam mana. Jadi kena ambil tahu itu berkenaan dengan keberhasilan kedua. Keberhasilan ketiga berkenaan dengan pentadbiran dan pengurusan sekolah. Yang ini lebih kepada pentadbiran dan pengurusan sekolah. Okey, dekat sini boleh tengok pada pengurusan dan tugas-tugas jawatan kuasa kat sekolah. Kena tahu ada kemudahan prasarana dekat sekolah tu macam mana. Pengurusan head count macam mana. Organisasi PIBG dekat sekolah macam mana. Okey, that one is lebih kepada pentadbiran dan pengurusan sekolah. Masuk pada keberhasilan keberhasilan keempat, guru baru mengetahui dan mendalami peranan dan tanggungjawab guru sebagai penjawab awam. Yang ini lebih kepada perkeliling-perkeliling. Bila kita penjawab awam, kita tertakluk kepada perkeliling-perkeliling perkhidmatan awam, perkeliling KPM, dasar dan program-program KPM yang sedang berlangsung. For example, Akta Pendidikan 1996, Akta 550, perkeliling perkhidmatan awam, perintahan bab A hingga bab G, dasar-dasar KPM, pelan pembangunan, profesionalisme berterusan, PPPB, PPPM, semua kena tahulah berkenaan program-program yang ada dan sedang berlangsung sekarang ni. Masuk ke keberhasilan kelima, berkenaan dengan guru baru memahami dan bersedia untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan sekolah. Yang ini lebih kepada cakap pasal pengurusan sekolah, data teknologi ehwal murid, tasiah murid, kurikulum. Ini semualah
Jadinya kalau saya nak cakap buka jam ATSK, pengendalian aktiviti-aktiviti kurikulum. Masuk ke basilan ke-6 iaitu pengurusan sukan. Ini pengurusan sukan yang ini adalah berkenaan dengan kejuratihan ke pengadilan. Itu adalah berkenaan dengan pasti. Jadi kuasa organisasi dah settle. So masuk Puan Roza, kalau saya tengok pada maklumat yang dinyatakan dalam chat ni, suara Puan Roza kurang jelas. Suara putus-putus, kurang jelas. Betul cikgu? Mungkin untuk fasa seterusnya Cik Taji, saya boleh teruskan? Berikut adalah fasa pembangunan profesionalisme keguruan. Kalau kita tengok pada fasa ni, tadi kita nak bangunkan profesionalisme cikgu-cikgu ni. Kita tengok yang pertama tu, keberhasilan dia apa? Untuk guru baru menerap dan mengamalkan nilai-nilai profesionalisme keguruan dalam tugas harian. Kita kena pastikan apa saja aktiviti ataupun amalan kita di sekolah mesti menunjukkan nilai-nilai profesionalisme kita sebagai guru. Kita ni adalah penjawat awal yang profesional, jadi tunjukkan perkara tersebut. Dan apa ilmu-ilmu tentang profesionalisme keguruan ni perlu cikgu-cikgu dapatkan daripada guru-guru lama, mungkin daripada macam tadi Puan Roza dah maklumkan ada dalam perkeliling dan sebagainya. Cikgu study dekat situ. Tengok dekat situ dan amalkan nilai-nilai tersebut mengikut keperluan kesesuaian di tempat tersebut. Yang kedua, keberhasilannya adalah guru baru dapat melaksanakan penilaian dan pentaksiran murid dengan format dan kaedah yang bertepatan dengan kehendak penilaian. Kita tahu sekarang kita ada pentaksiran bilik darjah dan sebagainya di sekolah dan penilaian pun berbeza. Kalau sekarang ni dalam keadaan PDPR, penilaian kita bukannya kaedah penilaian yang biasa. Jadi cikgu-cikgu baru ni kena belajar dengan cikgu-cikgu yang ada pengalaman macam mana nak buat penilaian yang bersesuaian dengan kehendak penilaian itu sendiri dan juga keperluan semasa. Sentiasa belajar. Pastikan keberhasilan dua ni berlaku dan dapat dihasilkan dengan sebaiknya. Seterusnya, keberhasilan ketiga, guru baru dapat menguruskan dan memastikan bilik darjah sentiasa berada dalam kondusif dan menyumbang kepada kelancaran PDP. Kalau katakan PDP ni kita laksanakan di sekolah, kadang-kadang bila kat sekolah tu kita tengok kelas tak selesa, even masa kita sekolah dulu pun kalau tak selesa kita rasa tak seronok untuk belajar. Jadi guru-guru baru ni mesti pastikan pengurusan kelas, pengurusan bilik darjah sentiasa berada dalam keadaan yang baik, tip-top, kondusif. Jadi bila mulakan pengajaran tu, murid-murid dah rasa seronoknya aku belajar sebab kelas bersih, cikgu pun boleh mengajar dalam keadaan selesa dan kita pun boleh dapat ilmu dengan keadaan yang sesuai. Dan kalau katakan dalam situasi PDPR ni, macam mana nak pastikan kondusifnya kelas PDPR kita tu, belajar sesuatu. Dan nanti cikgu-cikgu mentor ni akan tengoklah, betul tak cikgu baru ni akan buat keberhasilan ketiga ni dengan betul. Nanti boleh guru-guru mentor buat komen lah. Sebenarnya cikgu kalau untuk dalam PDPR ni kena sekian-sekian. Apa penambahbaikan yang perlu buat. Jadi cikgu-cikgu baru ni bolehlah belajar daripada guru-guru lama. Untuk keberhasilan yang keempat, guru baru dapat bersama-sama berinovasi. Inovasi ni penting sekarang. Dalam merancang dan menguruskan program berkaitan disiplin, kebajikan juga kaunseling. Kita tahu bila kita bersama-sama dengan anak murid ni, kita kena jaga disiplinnya. Kebajikan dia kita kena jaga. Dan kaunseling kalau ada keperluan, bukan kita yang bagi kaunseling, tapi mungkin kita tengok student ni ada isu tertentu, kita bawa dia jumpa kaunselor. Ataupun mungkin kita bincang dulu dengan guru. Kenapa budak ni asyik tidur saja kat kelas? Kita bawa bincang dengan guru kelas dia, kita bawa bincang dengan guru kaunseling dan juga mungkin guru disiplin. Seterusnya untuk keberhasilan yang kelima, guru baru dapat menguruskan serta melaksanakan urusan berkaitan pengurusan fail dan aktiviti co-curriculum. Kita tahu pengurusan fail ni adalah satu perkara yang sangat penting dan kami pun pernah bermesyuarat dengan rakan-rakan strategik kami iaitu Kesatuan dan Persatuan, tak kiralah Kesatuan dan Persatuan Guru ataupun pengetua dan guru besar. Ada dimaklumkan guru-guru baru ni pengurusan fail dia kurang faham sikit macam mana nak menguruskan fail. Jadi nanti belajar. Kalau tak boleh belajar dengan guru mentor pun, mungkin kita belajar dengan PK, penolong kanan kita, atau
tak salah untuk kalau kita nak belajar dengan kerani-kerani di sekolah pun. Okay, ilmu berada di mana-mana. Dan selain daripada itu, kena pastikan juga pengurusan aktiviti berkaitan co-curriculum perlu dilaksanakan dengan sebaiknya. Saya tahu bila co-curriculum ni akan ada sukan dan permainannya, akan ada unit beruniformnya, akan ada kelab dan persatuannya. Pastikan ketiga-tiga ilmu untuk mengurus aktiviti co-curriculum ni cikgu tahu. Okay? Gunakan pengalaman masa belajar di IPG ataupun masa belajar di universiti dulu, implementkan dekat sekolah, dan kalau ada benda yang kurang dari segi kita nak mengaplikasikan benda tu, belajar dengan rakan-rakan guru. Mungkin belajar dengan setiausaha sukan, belajar dengan guru-guru penasihat untuk setiap aktiviti co-curriculum. Tak jadi masalah. Seterusnya untuk keberhasilan yang keenam, guru baru dapat mengurus serta melaksanakan tata cara kewangan seperti yang telah ditetapkan dalam perkeliling perbendaraan. Benda ni penting. Okay, sebab apa? Mungkin satu hari nanti nasib cikgu-cikgu dapat rezeki untuk jadi ketua panitia. Bila jadi ketua panitia, kita kena tahu menguruskan kewangan. Okay, pengalaman saya tahun pertama okey lagi mengajar macam tu. Tahun kedua sebab ada keperluan, saya diberikan kepercayaan untuk memegang jawatan sebagai setiausaha sukan. Setiausaha sukan ni bajet dia besar. Jadi macam mana nak uruskan kewangan? Macam mana nak buat pembelian, ataupun mungkin ada yang pegang panitia sains nak beli radah-radah dan sebagainya. Kaedah ataupun tata cara kewangan yang betul ni perlu cikgu-cikgu tahu. Nak belajar daripada siapa? Belajar daripada kerani boleh belajar, dalam perkeliling perkhidmatan perbendaraan ada, dalam selain daripada tu boleh juga tengok apa ni dalam web Kementerian Kewangan dan sebagainya, study dekat situ. Macam-macam ilmu kita boleh dapat di mana-mana. Tak semestinya kita bertanya orang di tempat kita saja. Dan keberhasilan yang ketujuh adalah guru baru dapat bersama-sama berinovasi dalam merancang dan menguruskan program-program sekolah dengan cemerlang. Kat sekolah program banyak. Tapi dalam situasi keadaan sekarang ni mungkin kita perlukan inovasi untuk memastikan program-program tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih cemerlang, dengan lebih menarik dan sebagainya. So selalulah berinovasi, dan saya nak maklumkan juga kalau cikgu buat inovasi boleh dijadikan sebagai salah satu aktiviti pembangunan profesionalisme berterusan. Dan saya nak maklumkan jugalah macam tahun ni BPG ada melaksanakan program untuk pertandingan inovasi. Mungkin kalau cikgu buat nanti satu hari nanti tahun depan ke boleh masukkan hasil inovasi sekolah apa yang ada kat sini. SK Sandau Kinabatangan ada tim guru baru dan guru senior buat satu inovasi, masuk dalam pertandingan. Menang mana siapa tahu kan, dapatlah hadiah 3,000 ke 4,000. Okey, seterusnya untuk fasa yang terakhir kita ada 4 keberhasilan. Keberhasilan yang pertama adalah menghasilkan penulisan pengkaryaan untuk penambahbaikan proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, penghasilan penulisan pengkaryaan ni dalam pelbagai bentuk. Mungkin cikgu-cikgu buat research, ataupun yang pandai buat penulisan kreatif, buatlah penulisan kreatif. Ataupun mungkin ada data-data tertentu kat sekolah yang boleh kita guna pakai untuk buat kajian tindakan. Buat kajian tindakan, bila dah buat kajian tindakan, bolehlah buat sesuatu penambahbaikan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Benda tu perlu ada. Okey, keberhasilan kedua menghasilkan mutu pengajaran yang lebih berkualiti. Sebab tu tadi kami minta untuk guru-guru baharu ni sentiasa membiasakan diri dengan PLC. Sebab apa? Melalui PLC ni kita akan sentiasa berbincang, sentiasa berkongsi untuk menghasilkan mutu pengajaran yang lebih baik. Seterusnya keberhasilan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran kendiri secara dalam talian dan juga berkebolehan mengaplikasikan bahan multimedia dalam melaksanakan PDP. Sekarang ni memang sangat pentinglah bila PDPR ni, antara perkara paling penting adalah mengaplikasikan bahan-bahan multimedia ni untuk mengajar. Okay? Dan juga macam yang tadi dinyatakan, meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran kendiri ni, kita nak ikuti sesuatu kursus, tak semestinya kita hanya menunggu daripada pengetua atau guru besar kata cikgu kena pergi kursus ni, ataupun PPD kata kursus ni untuk sekian baru kita mohon. Tapi kita perlu ada inisiatif kendiri untuk belajar, dapatkan ilmu tu
mana-mana saja. Mungkin ada melalui EPSA ataupun pergi dekat SPL KPM, ada ditawarkan kursus yang menarik dan sesuai untuk kita. Kita mohon. Tapi lepas mohon ke, nak mohon ke, maklumkan pada pengetua guru besar yang kita akan ikuti program sekian-sekian. Sebab kalau pengetua guru besar kata, oh tarikh ni you tak boleh ni pergi kursus ni sebab kita ada program sekian-sekian, maka kita kena ikutlah ketua jabatan kita punya keputusan. Kita tak boleh suka-suka hati je untuk pergi. Walaupun kursus tu adalah kursus yang kita bayar sendiri. Yang bayar sendiri ke apa benda ke, kita kena mohon atau maklumkan pada pengetua guru besar. Walaupun awak kata, cikgu saya dah bayar lah, puan pengetua saya dah bayar ni, 1,000 ni kursus ni. Mana boleh saya tak pergi? Kalau pengetua kata tak boleh, maka tak boleh lah. Okay? Jadi apa-apa kita berbincang dulu. Kita ada ketua, kita kena pastikan kita pandai untuk mengamalkan atau menghormati ketua kita. Jadi kita ikutlah apa kata ketua, berbincang dengan ketua, sentiasa berbincang dengan ketua. Dan untuk keberhasilan yang keempat adalah guru baharu dapat menghasilkan jalinan kerjasama yang padu dalam kalangan guru, murid, pentadbir dan juga komuniti. Yang ni adalah untuk kita tengok guru-guru baru ni boleh ke nanti nak buat kerjasama dengan program di kampung ataupun mungkin dengan daerah sebelah, ataupun kalau ada PKG A dengan PKG B. Macam mana guru-guru ni nak menghasilkan kerjasama dengan murid satu tapi ibu bapa murid itu. Okay, macam mana kita nak bekerjasama supaya apa yang dihasilkan nanti sesuatu benda yang sebulat suara disokong oleh semua orang. Okay, itu adalah keberhasilan. Nanti untuk keberhasilan, bagi ketiga-tiga fasa ni jangan risau. Sebab dalam buku PPGB yang buku panduan yang kami sertakan, kalau ada yang di-sharekan, saya rasa ada tadi rakan kami Encik Anif maklumkan buku tu ada dipinkan. Nanti tengok balik yang dah dipinkan tu, boleh download buku tu, tengok keberhasilan satu ni apa aktiviti contoh yang boleh kita buat dan sebagainya. Yang tu boleh boleh lihat di situlah. Okey, seterusnya Cik Talji, selepas fasa kita tengok peranan dan tanggungjawab. Peranan dan tanggungjawab ni banyaklah. Okay, kita pergi peranan dan tanggungjawab yang pertama, Cik Taji. Peranan dan tanggungjawab siapa agaknya? Okay, bahagian di KPM. Kalau bahagian di KPM, mungkin BPSH ataupun kami sendiri di BPG, kami berperanan untuk memastikan taklimat PPGB 2.0 pada guru baru dilaksanakan dengan kerjasama JPN atau institusi pendidikan. Macam hari ini, kami dah bekerjasama lah dengan JPN untuk memastikan taklimat PPGB dilaksanakan. Yang kedua, memastikan program dilaksanakan mengikut garis panduan. Buku garis panduan pun kita dah sediakan. Seterusnya, menyelaras laporan PPGB mengikut keperluan PPG. Yang ni nanti Cik Taji akan kongsikan macam mana pelaporan yang perlu kita buat. Dan yang keempat, menyalurkan data dan maklumat guru baharu kepada bahagian yang terlibat. Nanti Puan April akan maklumkan semua maklumat tu pada kami lah. Dan yang kedua ni, kalau kita tengok peranan pihak sekolah, okay, melantik mentor yang sesuai. Satu guru baru, satu mentor. Surat lantikan mentor perlu ada, akuan terimaan mentor dengan guru baru perlu ada. Okay, yang ni semua ada contoh dalam buku panduan yang kami dah sertakan. Seterusnya, pengesahan portfolio guru baharu. Nanti pihak guru mentor dan juga pentadbir sekolah akan buat pengesahan lah portfolio tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya rasa ada yang skip ni Cik Taji. Ada peranan-peranan tertentu yang di skip, tak apa. Nanti kita tengok. Sebenarnya dalam buku panduan kami tu ada yang dah lengkap lah, tak ada masalah. Kalau ada yang tertinggal kat sini, nanti boleh download buku tu dan baca balik buku panduan tersebut. Okey, yang ni kalau kita tengok peranan organisasi dan juga institusi pendidikan, kalau kita tengok tu ada arrow yang berbalik. Guru mentor duduk tengah, dia perlu berperanan, perlu memastikan ada kerjasama antara guru baru dengan ketua jabatan. Ketua jabatan ni tak kira lah kalau kita di sekolah mungkin pengetua atau guru besar, tapi kalau di college vocational, college matrikulasi, pengarah lah. Dan ketua jabatan kita kadang-kadang kita kena ingat bukan pengetua dan guru besar saja yang kita kena patuh, kita kena hormat dan sebagainya. Kita ada juga guru penolong kanan, kita ada pentadbir-pentadbir yang lain. Jadi kita hormat semua orang di peringkat pentadbiran. Yang kedua, dengan rakan sekerja.
kita perlu hormat dan juga menjalinkan kerjasama dengan rakan sekerja. Tak kiralah ketua panitia ke, guru cemerlang ke, guru kaunseling ke, guru ICT ke, kita mesti selalu bekerjasama dengan mereka. Okay? Dan yang ketiga, pastinya yang penting kat sini untuk program PPJP, kita mesti sentiasa bekerjasama dengan guru mentor. Sebab guru mentor ni macam mak kita lah ataupun bapak kita lah dekat sekolah buat sementara tu. Jadi apa-apa kita perlu kongsikan dan juga berbincang dengan guru mentor. Mungkin kita nak terus dengan ketua jabatan, kita rasa takut. Guru baru mungkin takut lagi nak jumpa dengan pengetua guru besar. Mungkin boleh berbincang dulu dengan guru mentor, mungkin boleh pergi sama-sama dengan guru mentor untuk berjumpa ketua jabatan dan sebagainya. Okay, next Cik Tarji. Okay, ni adalah peranan ketua jabatan. Okey, ketua jabatan yang pertama membentuk jawatan kuasa PPJB. Nak bentuk ni terpulanglah kaedah macam mana untuk pengetua guru besar nak bentuk kan. Mungkin ketua jabatan ataupun pengetua guru besar sebagai penasihat. Lepas tu nanti ada penyelarasnya, mungkin PK1. Ni contoh, tapi bergantung kepada kebijaksanaan pihak sekolah lah nak buat macam mana bentuk jawatan kuasa ni. Yang kedua, mengeluarkan surat lantikan. Surat lantikan ni macam mana nak buat? Kami tak ada pengalaman lagi nak buat surat lantikan. Nanti buka buku PPJB, kami dah bagi contoh lagi macam mana nak buat ayat untuk surat lantikan guru mentor. Selain daripada tu, kita juga sediakan juga contoh untuk surat akuan terimaan tu, persetujuan antara guru mentor dan juga guru baru pun ada dalam tu. Yang ketiga, memastikan pelaksanaan PPJB di sekolah dilaksanakan selaras dengan garis panduan yang telah diberikan. Yang keempat, sokongan terhadap pembangunan profesionalisme guru baru perlu ketua-ketua jabatan selalu pantau lah. Pastikan guru-guru baru ni pembangunan profesionalisme dia tu kita selalu lihat, mungkin kita perlu bantu dan sebagainya. Yang kelima, melaksanakan pemantauan berkala. Sekali-sekali masuk je kelas cikgu baru mengajar, tak jadi masalah pun. Sebab kita nak tengok okey tak guru-guru baru ni laksanakan PDP dan sebagainya. Okay, yang keenam, memastikan guru baru yang memerlukan khidmat kaunseling dirujuk kepada pegawai kaunseling di bahagian KPM, JPN atau PPD. Mungkin ada isu-isu tertentu yang melibatkan kita perlu dapatkan bantuan kaunselor organisasi. Jadi ketua jabatan bolehlah mencadangkan ataupun menyarankan untuk guru baru ni berjumpa kaunselor. Mana yang boleh dibantu di peringkat sekolah, kita bantu dulu. Kalau ada isu-isu yang perlu dibawa ke kaunselor organisasi, guna kaedah yang betul, saluran yang betul untuk perkara ini. Ketujuh, menjalankan penilaian pelaksanaan PPJB sebagaimana yang dinyatakan dalam fasa tadi. Ada penilaian yang perlu dibuat dan ketua guru besar perlu adakan perbincangan lah dengan guru mentor untuk buat penilaian. Dan yang ke-8 adalah membuat perakuan. Kalau pengetua guru besar tak peraku, kami tak akan keluarkan sijil kepada guru-guru baru dan juga guru mentor. Dah diperaku oleh pengetua guru besar, oleh ketua jabatan, baru kami keluarkanlah sijil berkenaan. Okey, seterusnya peranan guru mentor. Okay, kalau ada guru mentor dalam ni, yang pertama peranan dia untuk memberi bimbingan, tunjuk ajar dan juga sokongan kepada perkembangan kompetensi guru baru dalam bidang PDP, pengurusan kurikulum, pengurusan sekolah. Tapi jangan risaulah guru mentor kalau katakan, oh saya tak tahu nak menguruskan kurikulum ni sebab saya tak ada pengalaman untuk pegang yang kurikulum. Saya ada pengalaman menguruskan peperiksaan saja. Bagi ilmu peperiksaan tu pada guru baru, tapi pengurusan kurikulum ni mungkin kita minta bantuan rakan lain untuk membantu guru baru. Okay, pengurusan sekolah, mungkin kita minta PK HEM ataupun PK pentadbiran bagi satu slot ke pada guru baru. Kita tengoklah macam mana kaedah untuk menguruskan tu. Seterusnya, memberi sokongan dan bantuan kepada guru baru dari aspek kebajikan, emosi, jati diri dan juga motivasi. Kalau cikgu baru ni tiba-tiba macam burn out, susahlah nak ajar PDP, kaedah PDPR ni, kita bagi motivasi, bagi sokongan moral pada mereka. Aspek kebajikan, contohnya guru baru di tempat hari ni nanti nak datang ke sekolah, belum ada tahu rumah kat mana. Mungkin boleh bincang dulu kat mana ada rumah yang berdekatan dengan sekolah untuk saya sewa. Bukan guru mentor yang bayar sewa bayar sewa tu sendirilah.
Okay, guru mentor hanya bantu. Okay, saya tahu dekat sebelah sekolah ni rumah yang warna hijau tu nanti kalau cikgu datang rumah hijau tu memang untuk diberi sewa. Jadi mungkin boleh cikgu cari tuan rumah berkenaan. Bukannya kita suruh guru mentor pula buat kerja macam-macam untuk kita. Guru mentor hanya bantu saja, bagi sokongan saja. Seterusnya melaksanakan pementoran secara formal dan tidak formal sekurang-kurangnya 2 waktu seminggu. 2 waktu seminggu bukannya merujuk kepada 30 minit sekali waktu. Mungkin dua waktu ni adalah merujuk kepada 2 kali. Mungkin kali pertama jumpa kat kantin. Okey cikgu, tadi saya lalu kat tepi kelas cikgu tu, saya tengok pengurusan kelas cikgu macam tak berapa okey lah. Sebab cikgu masuk tu, cikgu tak tengok dulu persekitaran kelas bersih atau tidak. Tu pun dah kira satu sesi pementoran yang boleh dijadikan sebagai maklumat untuk kita masukkan dalam log. Okey, mungkin secara menerusi panggilan telefon, mungkin juga melalui Google Meet dan sebagainya. Boleh apa-apa kaedah. Ataupun mungkin dalam bilik guru, tengok guru-guru baru tengah tik buku ke dan sebagainya. Lepas ni kalau dah boleh dah boleh duduk di sekolah, tengok cara cikgu tik buku. Okey cikgu, sebenarnya kalau tik buku, kalau perlu ada penambahbaikan kita kena nyatakan secara elok. Cikgu tak boleh main tik je, kena ada pemakluman dan sebagainya. Mungkin yang tu adalah sesi-sesi yang kita boleh bantu untuk guru-guru baru. Seterusnya membimbing guru baru tentang asas menjalankan kajian tindakan berasaskan sekolah. Yang ni tadi macam yang saya kata, untuk menggalakkan juga guru-guru baru ni dalam berinovasi, dalam membuat penulisan dan sebagainya. Seterusnya yang kelima, melaksanakan pemantauan secara berkala. Dan yang keenam, melaksanakan pentaksiran dan penilaian sebanyak 2 kali setahun, iaitu pada bulan ke-6 dan juga bulan 12 perkhidmatan yang terakhir lah. Jadi saya pasti guru-guru mentor ni adalah guru yang sangat berpengalaman dan bukan calang-calang yang akan dilantik sebagai guru mentor. Dan guru mentor adalah seorang yang hebat yang biasanya yang akan digeruni di sekolah. Jadi kita belajarlah banyak-banyak ilmu daripada guru tersebut. Dan yang ni adalah yang terakhir, peranan guru baru, iaitu melaksanakan tugas sebagai guru dan mematuhi etika profesion keguruan. Guru baru kena pastikan tugas dilaksanakan secara betul dan mematuhi setiap etika yang telah ditetapkan, mengikuti PBGB dengan jayanya. InsyaAllah hari ni dah dengar taklimat, lepas ni boleh melaksanakan program dengan jayanya. Yang ketiga, sentiasa peka terhadap persekitaran sekolah dan satu kawasan yang sebagai satu kawasan yang selesa, selamat, bersih dan ceria. Kalau kita nak anak murid kita menjaga kebersihan, kita lah kena tunjuk. Contohnya kita tengok sampah, ada anak murid lalu, kita dulu tunjukkan contoh yang baik pada murid. InsyaAllah murid akan ikut contoh kita. Jadi kita kena pastikan kita peka dengan kawasan sekolah yang selesa, selamat, bersih dan ceria. Okay, dan untuk PDP pastinya untuk yang kondusif dan efektif lah. Yang keempat, memberi kerjasama terhadap pentadbir, guru mentor, rakan sekerja, murid, komuniti untuk mencapai objektif pelaksanaan PPGB 2.0. Sentiasa bekerjasama. Jangan nanti dengan cikgu lain tak ada bekerjasama. Saya ada cikgu mentor saya tu cikgu Aini. Jadi saya bekerjasama dengan cikgu Aini saja. Tak kita guru kena bekerjasama dengan semua orang, bukan dengan mentor saja. Yang kelima, menyediakan laporan nanti aktivitas, kaedah pelaporan dan juga penyediaan portfolio akan diterangkan oleh Puan Norma dan juga Cik Haji. Nanti yang ni akan dijelaskan lebih lagi lah. Dan yang keenam, meningkatkan pengetahuan untuk pembangunan profesionalisme berterusan secara formal dan juga informal. Kaedah macam mana tu nanti macam saya kata tadi, boleh tanya cikgu-cikgu lama macam mana untuk pembangunan profesionalisme berterusan ni. Ada secara kendiri, ada juga anjuran organisasi, macam-macam kaedah ada. Nanti belajar lagi dengan rakan-rakan guru. Okay, saya tengok Cikgu Jadin Evo, SJKC Chung Hua, Kota Belud, mentor hadir. Ni mentor yang hebat ni. Okay, tahniah cikgu jadi guru mentor. Okay, seterusnya Cik Taji, apa yang kita nak kongsikan lagi? Okay, pendokumentasian bahan PBGB. Saya serahkan pada Puan Norma. Silakan Puan Norma. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya harap cikgu-cikgu semua sihat hari ini ya. Okey, berkenaan dengan pendokumentasi bahan PPGB 2.0. Kita akan lihat ada beberapa perkara yang perlu kita tengok dan kita kena pastilah. Okey, iaitu surat tentang, yang pertama, surat lantikan guru mentor oleh ketua jabatan. Yang kedua, akuan terima guru mentor dan guru baharu.
kemudian log pementoran, portfolio, borang penilaian guru baharu, instrumen kunjung bantu dan juga sijil PPGB 2.0. Okey, seterusnya. Okey, kalau di sini pada paparan kita boleh lihat ini adalah contoh surat lantikan guru mentor oleh ketua jabatan di mana ianya disediakan oleh ketua jabatan. Jadi ketua-ketua jabatan bolehlah jadikan ini sebagai panduan untuk cikgu lantikkan mentor di sekolah ya. Okey, tata cara dia ialah surat lantikan ini dikeluarkan oleh kepada guru mentor sekurang-kurangnya 1 minggu selepas guru baharu melaporkan diri di sekolah. Okey, ketua jabatan perlu sediakan mentor sekurang-kurangnya dalam masa seminggu untuk memberi pementoran kepada guru baharu. Kemudian maklumat seperti nama dan nombor kad pengenalan guru mentor dan nama guru baharu perlu disertakan tempoh pelaksanaan program dinyatakan. Okey, dan surat lantikan ini juga ditandatangani oleh pengetua ataupun guru besarlah ketua jabatan di sekolah dan ataupun ketua jabatan di matrikulasi dan sebagainya. Okey, satu salinan surat perlu disimpan di dalam fail ya. Okey, ini adalah contoh dia, saya telah nyatakan tadi, masuklah nama sekolah, institusi dan sebagainya. Kemudian ini adalah contoh log pementoran yang perlu diisi oleh guru mentor dan juga guru baharu, di mana aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh guru baharu perlu dinyatakan dalam log pementoran ini, sama ada secara online, secara soft copy ataupun hard copy, dan ini kami sediakan dalam bentuk Google Form untuk memudahkan guru-guru baharu dan juga guru mentor memasukkan aktiviti yang dijalankan. Perlu nyatakan bulan dan juga tahun bila dan beberapa kali bilangan pertemuan. Okey, ini untuk panduan kepada guru baharu untuk menyediakan format penyediaan portfolio. Yang pertama adalah dari segi peranan dan tanggungjawab, di mana guru-guru mentor perlu guru-guru baharu perlu menyediakan kurikulum vitae guru baharu tersebut, falsafah pendidikan kebangsaan, skop kerja, sasaran kerja tahunan. Okey, untuk pengetahuan guru-guru baharu, mungkin buat masa sekarang kita masih lagi dalam pandemik COVID-19 ni, jadi kita masih lagi dalam sistem PDPR. Jadi cikgu-cikgu baru ni belum lagi masuk ke sekolah. Tetapi mungkin penyediaan buku pengurusan telah diberikan kepada cikgu-cikgu, jadi cikgu boleh dapatkan segala-gala maklumat seperti falsafah pendidikan kebangsaan, skop kerja dan sasaran kerja tahunan ini di dalam buku pengurusan. Begitu juga dengan profil sekolah. Maklumat sekolah, maklumat asas sekolah, objektif sekolah, logo semua terdapat di dalam buku pengurusan. Jadi cikgu tak perlulah salin. Mungkin cikgu boleh sediakan satu file di mana cikgu nyatakan di manakah cikgu boleh ataupun di manakah kami daripada pihak bahagian ataupun jabatan yang turun untuk kita sesi suar kenal, nyatakan di mana kedudukan maklumat-maklumat tersebut. Jadi cikgu tak perlulah nak type, cikgu tak perlulah nak print out. Cuma cikgu nyatakan saja, andai kata cikgu laksanakan penyediaan secara soft copy, maka cikgu letakkan di dalam laptop cikgu, cikgu sediakan folder, dan bila kami datang ataupun kami jumpa cikgu di lapangan, cikgu nyatakanlah di mana kedudukan penyediaan portfolio cikgu. Okey, begitu juga dengan pelan pembangunan profesional dan sebagainya. Ini adalah maklumat-maklumat yang boleh cikgu dapati di dalam buku panduan yang telah diberikan melalui link tadi. Okey, saya dapati tadi ada cikgu bertanya dalam chat YouTube kita, di mana hanya menampakkan SPI saja. Tak ada cikgu. Cikgu perlu scroll SPI tersebut sehingga ke bawah dan cikgu akan dapat melihat buku panduan PPGB tersebut. Okey, kalau kita lihat di sebelah kanan saya ialah senarai semak portfolio, di mana apabila cikgu dah melakukan perkara tersebut, maka cikgu perlu tik saja pada bulan ketiga dan juga bulan ke-12. Andai kata peranan, tanggungjawab, profil sekolah, pelan pembangunan dilaksanakan pada bulan 3, maka cikgu perlu tiklah pada bulan 3. Kemudian kalau kata bahan bukti dan PDP dan sebagainya dilaksanakan juga di dalam bulan 3 dan ada juga di bulan ke-12, maka cikgu tik sahaja. Dan semakan ini senarai portfolio ini perlu disemak oleh guru mentor pada bulan ketiga, di mana perkara 1 hingga 7 telah disediakan, dan juga setiap perincian dalam perkara 1, 2 dan 4
dan 5 telah dilengkapkan. Begitu juga dengan bulan 12, setiap perincian dalam perkara 3 dan 6 jika berkaitan dan 7 telah dilengkapkan. Maka perlulah guru mentor yang mengikuti rancangan YouTube ni perlu memberi ulasan apa yang telah dilaksanakan oleh guru baharu. Kemudian perlu disahkan oleh pengetua ataupun guru besar bagi senarai semak portfolio yang telah disediakan oleh guru baharu. Okay, next Cik Taji. Ini adalah borang penilaian yang perlu diisi oleh guru mentor bagi menilai tahap pengetahuan, kemahiran dan juga nilai profesional daripada guru baharu. Perlu masukkan nama guru baharu tersebut dan nyatakan skor apa yang guru baharu tersebut dapat daripada sesi pementoran yang telah dilaksanakan lah. Kemudian perlu disahkan oleh guru mentor dan juga oleh pengetua ataupun guru besar. Ini adalah deskriptor pemberian skor di mana dia ada daripada 90 hingga 100% iaitu tahap kompetensi yang sangat cemerlang. Manakala andai kata guru baharu mendapat 49.9 tahap kompetensi yang lemah, maka peranan guru mentor perlu memberi semula ataupun perlu membuat pementoran lagi, bertambah lagi untuk meningkatkan tahap kompetensi yang dilaksanakan oleh guru baharu. Seterusnya, dokumen pembuktian oleh mentor iaitu kita akan adakan sebanyak 2 kali setahun iaitu bulan ke-3 dan juga bulan ke-12 iaitu dari segi penyemakan folio, dan kemudian penilaian oleh mentor dan pentadbir sekolah 2 kali setahun bulan ke-6 dan juga bulan ke-12 iaitu dari segi penyemakan portfolio, penilaian terhadap pengetahuan, kemahiran dan juga nilai profesional guru baharu. Okay, seterusnya. Ini adalah contoh instrumen kunjung bantu yang hanya akan diisi oleh pihak bahagian, JPN dan juga PPD yang turun membuat kunjung bantu di sekolah, dan ianya disediakan dalam bentuk Google Form yang kita boleh dapati dalam delima yang akan diterangkan oleh Cik Taji, dan juga secara hard copy lah ya, yang boleh diisi oleh pihak bahagian, jabatan dan juga PPD, dan perlu membuat sedikit rumusan lah apa yang kita dapat daripada hasil kunjung bantu dan perlu disahkan ataupun ditandatangani oleh pegawai yang membuat kunjung bantu dan juga tanda tangan daripada ketua jabatan. Seterusnya. Pemberian CJ yang telah dinyatakan oleh Puan Aida tadi, kita ada 2 CJ yang akan diberikan iaitu kepada guru baharu dan juga guru mentor setelah tamat PPGB 2.0 iaitu guru baharu akan diberikan CJ penyertaan dan mentor akan diberikan CJ penghargaan. Jadi satu salinan CJ perlu disimpan. Ini adalah contoh CJ penyertaan yang boleh dibuat oleh pihak ketua jabatan untuk pihak sekolah lah ya, untuk kita keluarkan kepada guru baharu dan juga CJ penghargaan yang boleh dikeluarkan kepada guru mentor. Okey, dan ianya juga CJ ni akan dikeluarkan melalui SPLKPM. Okey, seterusnya. Okey, kita akan lihat kepada maklumat-maklumat tambahan yang akan diterangkan oleh Puan Aida. Okay, terima kasih Puan Norma. Pasal sijil tadi jangan risau sebab nanti data bila kami dah dapat berdasarkan pada pelaporan menerusi delima, kami akan pam maklumat tersebut dan cikgu-cikgu cuma muat turun daripada SPL KPM saja insya-Allah. Sebelum saya nak bagi maklumat tambahan ni daripada Cikgu Kamul Kamarudin, diharapkan bahan disediakan dan dikongsikan selepas taklimat ini. Okay, insya-Allah nanti kami akan kongsikan bahan ni pada Puan April di JPN Sabah dan nanti Puan April akan kongsikanlah dengan rakan guru di sana. Lepas tu ada lagi, okey, guru mentor perlu option yang sama ke atau boleh juga berlainan option? Ni daripada Cikgu Abdul Ghani bin Hayyun. Okey, sebenarnya dalam buku panduan PPGB kami juga dinyatakan kaedah untuk pemilihan mentor. Tapi yang tu adalah panduan saja. Sekiranya ada isu-isu tertentu yang perlu diselesaikan di sekolah, boleh pakai kaedah yang terbaik ataupun kebijaksanaan pihak sekolah lah. Sebab kadang-kadang mungkin guru tu berada di sekolah SKM. Sekolah SKM ni kadang-kadang satu guru, satu option tu seorang je guru. Dialah masuk guru baru kat situ untuk mengajar option tersebut. Macam mana nak cari orang yang sama option? Memang tak ada. Jadi mungkin kita boleh lantik orang yang bersesuaian lah. Mungkin kalau cikgu BM kita lantiklah juga guru mentor daripada guru bahasa tapi mungkin bahasa Inggeris untuk jadi bantu dan sebagainya. Ikut kesesuaian dan sebagainya. Tapi panduan asas tu memang
ada dalam buku PPGB dinyatakan. Okey, ada juga yang tanya link macam mana semua tu. Okey, link tadi dah dipinkan, nanti boleh dapatkan di situlah. Boleh download, boleh nak print terus boleh, nak download simpan dalam bentuk soft copy pun boleh, tak ada masalah dekat web KPM. Okey, saya nak bagi maklumat-maklumat tambahan lah kepada guru-guru baru. Okey, teruskan Cik Taji. Okey, ni berkaitan dengan PPGB 2.0, maklumat PPGB 2.0. Okey, boleh download daripada web KPM, pergi dekat Pekeliling dulu, carilah. Saya rasa kalau tak silap dalam bulan 4 bulan 5 gitu kot kami ada uploadkan buku panduan. Tak pun type saja program pembangunan guru baru, nanti keluarlah Pekeliling tersebut. Kalau tengok Pekeliling tersebut, mungkin muka surat pertama, kedua, ketiga tu adalah Pekeliling, tapi di bawahnya adalah buku panduan pelaksanaan program pembangunan guru baru. Jadi boleh download dan juga boleh cetak kalau nak cetak. Kalau rasa nak dalam bentuk hard copy, cetak lah. Kalau rasa boleh dalam bentuk soft copy, download saja, tak ada masalah. Okay, next Cik Tarji. Ni berkaitan dengan PTM, saya dah jelaskan tadi. Cikgu-cikgu baru pastikan tak tercicir untuk mengikuti PTM supaya isu-isu berkaitan dengan pengesahan jawatan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Okay, kalau nak semak, boleh semaklah Pekeliling Perkhidmatan yang dinyatakan di situ. Dah mula berkuasa pada 1/1/2013. Okay, pastikan sentiasa berhubung dengan pihak yang berwajib lah untuk urusan mengikuti PTM ini. Okay, seterusnya. Okay, yang ni adalah untuk mengikuti pengajian. Saya nak maklumkan, guru-guru baru ni, muda ni je sentiasa ingin mencari ilmu. Okay, kalau kami yang tua pun sibuk lagi mencari ilmu, malulah guru baru tak mencari ilmu kan, nak tambah lagi, nak tingkatkan lagi peningkatan akademiknya. Okay, kalau ada guru-guru baru ingin mengikuti pengajian peringkat ijazah sarjana ataupun kedoktoran secara sambilan, maknanya bayar sendiri hujung minggu dan sebagainya, pastikan cikgu-cikgu mohon kebenaran daripada ketua jabatan, mendapat sokongan daripada ketua jabatan, dan ketua jabatan akan panjangkan permohonan tersebut kepada pihak JPN untuk kelulusan. Pastikan cikgu belajar dengan kelulusan, sebab kalau ada isu, contoh, saya tak kata benda ni berlaku. Okay. Kalau katakan satu hari nanti pihak KPM diberi keistimewaan, siapa yang ada PhD dapat satu kenaikan pangkat ataupun dapat naik satu tangga gaji dan sebagainya. Tapi perlu ada pembuktian. Sekali cikgu nak buktikan kelulusan tak ada. So mungkin cikgu tak dapat. Jadi benda-benda tu kita tak nak berlaku pada masa akan datang. Setiap apa yang kita nak buat untuk mengikuti pengajian, tak kira lah peringkat ijazah sarjana ataupun kedoktoran, pastikan cikgu dapat kelulusan daripada ketua jabatan yang besar lah. Kalau cikgu di sekolah, yang akan meluluskan cikgu untuk belajar di peringkat sarjana dan juga kedoktoran adalah pengarah JPN. Mesti dapat sokongan daripada pengetua atau guru besar cikgu. Dan saya nak maklumkan, kalau cikgu belum disahkan dalam perkhidmatan, cikgu tak akan dapat satu keistimewaan, iaitu keistimewaan dari segi kelayakan. Cuti khusus sambilan sebanyak 30 hari setahun tu cikgu tak dapat. Kalau orang yang dah sah dalam jawatan, insyaAllah akan dapat keistimewaan tersebut. Tapi apa-apa pun berbincang sebaiknya dengan ketua jabatan kita. Okay, seterusnya Cik Taji. Yang tadi tu pastikan mohon sebelum pergi belajar. Jangan dah pergi belajar dan nak habis baru mohon kelulusan. Tak bagus tu. Okey, yang ni adalah pembangunan profesionalisme berterusan. Saya nak cikgu-cikgu tahulah, untuk pembangunan profesionalisme berterusan, kategori latihannya ada 5: asas, pembangunan kompetensi, keperluan dasar atau kompetensi, elektif dan juga pelengkap. Yang macam hari ni untuk program pembangunan guru baru dan juga PTM, dia adalah khusus asas. Okey. Yang kedua, pembangunan kompetensi, mungkin yang ni mengikut keperluan sekolah dan juga organisasi. Keperluan dasar mengikut keperluan KPM. Kalau katakan ada satu khusus tentang keperluan dasar terkini yang perlu cikgu ikuti, maka kena ikutilah. Elektif ni ikut kehendak kita dan juga organisasi. Dan seterusnya pelengkap. Saya nak bagi tahu, pelengkap ni biasanya adalah khusus-khusus eksklusif lah. Dan kalau cikgu ni cikgu yang outstanding, maknanya memang bagus.
kami tengok okey KPM tengok bagus, JPN tengok bagus dan ada satu kursus untuk guru yang berkhidmat dalam tempoh 3 tahun ke bawah, kita nak hantar ke US ke contoh, okey, nak hantar ke Harvard School ke, mungkin cikgu terpilih. Jadi dapatlah peluang tersebut. Tapi kena pastikan yang cikgu ni betul-betul outstanding, memang hebat dan sebagainya. Jadi kita boleh hantar untuk kursus-kursus eksklusif. Dan biasanya kursus eksklusif ni adalah kursus-kursus yang di luar negara dan juga kalau dalam negara pun kursus yang memang hebat. Okay, yang memang kalau bayar tu mungkin satu kepala 3,000 dan sebagainya. Okay, memang yang hebat lah. Jadi cikgu mesti tunjukkan kehebatan cikgu. Jangan lepas dengar taklimat ni je hebat, nanti tahun depan dah tak hebat. Jangan. Kita nak hebat sampai bila-bila Macam yang awal tadi dalam video tu, nak guru PPP ni mesti berkualiti di awal perkhidmatan sehingga habis hujung perkhidmatan pun masih lagi berkualiti. Okay, next. Cik Tarji, ni adalah aktiviti PBB yang boleh kita ikuti. Ada 13 aktiviti. Dalam 13 ni ada yang boleh dikira sebagai hari berkursus dan juga ada yang akan dikira untuk mata kredit. Okay, nanti boleh study dalam SPL KPM. Seterusnya. Okay, Cik Tarji, ni adalah sistem pengurusan latihan SPL KPM yang saya katakan tadi. Boleh salinlah dia punya address untuk SPL KPM tu. Nak masuk, yang pertama kita kena masukkan IC dan kata laluan adalah 4 digit terakhir IC. Tapi boleh tukar lepas tu, jangan risau sebab nanti kan kawan sebelah kita tahu kita punya IC, terus dia nak check kita punya SPL KPM. Jangan risau, nanti bila dah kita dah masuk kali pertama tu, dia akan kata nak tukar kata laluan atau tidak. Dan saya nak ingatkan, kalau tukar kata laluan, pastikan kata laluan tu cikgu ingat. Jangan nanti sekejap-sekejap jumpa penyelaras. Tolong reset boleh, lupa dah apa saya punya kata laluan. Nanti lagi 2 minggu jumpa lagi, sebabnya lupa lagi. Jadi pastikan kata laluan kita tu kata laluan yang mudah untuk kita ingat dan boleh digunakan pada bila-bila masa. Okey, ni penggunaan SPL KPM. Nanti boleh bacalah. Kami akan kongsikan slide ni juga. Okey, seterusnya Cik Tarji, yang ni berkenaan dengan MyPBB. Setahun kita mesti capai 42 mata kredit. Nak dapat 42 mata kredit tu, kita kena ikuti pelbagai aktiviti PBB. Setiap satu aktiviti dia ada markah maksimum ataupun mata maksimum. Kalau contoh next Cik Tarji, kalau kita tengok ni, ni adalah contoh. Orang ni dapat tahun saya rasa yang ni tahun lepas atau 2 tahun lepas punya, dia dapat 60 mata kredit. Macam mana dia dapat 60 mata kredit? Yang pertama kursus, dia dapat maksimum 15 mata kredit. Yang kedua wacana ilmu, maksimum 15 mata kredit. Lepas tu dia pembelajaran, dia dapat 2 mata kredit. Bila campur semua tu, dia akan dapat 60 mata kredit. Jadi kalau cikgu nak dapat 42 mata kredit sekurang-kurangnya untuk dicapai, pastikan aktiviti yang cikgu buat tu pelbagai. Kalau pergi kursus saja, kalau tengok situ, mata kredit untuk kursus tu 29. Mata kredit untuk wacana 87. Tapi campur 2 tu, kalau kita campur dah jadi 122. Tapi kenapa dia tak dapat 122 mata kredit? Sebabnya maksimum untuk mata kredit kursus 15 dan juga wacana ilmu 15. Jadi dikira 15 sajalah. Kita nak cikgu-cikgu pelbagaikan aktiviti untuk pembangunan profesionalisme berterusan ni. Banyak yang boleh buat, pembacaan buku, program sangkutan dan sebagainya. Okay, next Cik Tarji, satu lagi ni adalah berkaitan dengan sistem guru Malaysia. Okay, dalam sistem guru Malaysia ni ada profil cikgu lah. Sebenarnya profil ni cikgu tak perlu pening-pening nak type, sebab apa yang ada dalam e-operasi, kita akan terus pump data tersebut dalam SGMY. Dan kalau nak tengok SGMY, sebegitulah alamatnya. Dan nak masuk tu dia punya password dan juga password dan juga ID kita adalah sama seperti SPL KPM. Kalau tukar password dekat SPL KPM, maka password kat sini akan sama dengan password dekat SPL KPM. Nanti boleh cikgu-cikgu tengok dan tengok profil cikgu. Kalau ada maklumat yang silap dan sebagainya, perlu buat pembetulan, buatlah pembetulan, maklumkan kepada guru data di sekolah untuk buat pembetulan dan sebagainya. Okey, seterusnya Cik Tarji. Ni adalah perkara yang penting lah.
Kalau ada apa-apa maklumat berkenaan PPGB yang cikgu nak tahu lanjut ataupun mungkin pasal latihan, cikgu boleh berhubung terus dengan pihak JPN. Dan tadi awal pun kalau ada nak tanya pasal PPGB 2.0, bolehlah email ataupun hubungi kami menerusi talian telefon tadi. Okey, Cik Taji, sebenarnya lepas ni Cik Taji akan berkongsi berkenaan dengan Delima. Jadi sementara tunggu Cik Taji nak berkongsi tentang Delima, saya ada tengok dekat sini. Adakah guru interim yang telah berkhidmat di sekolah yang sama 3 tahun dan baru saja dilantik juga dianggap sebagai guru baru? Terima kasih. Okey, kalau ikutnya bermula tahun ni guru interim kena buat PPGB dan guru baru dilantik pun kena buat PPGB. Mungkin guru tu dah berada 3 tahun di situ tapi belum pernah melaksanakan PPGB sebab baru dilantik. Bolehlah kita minta untuk cikgu tersebut turut serta juga melaksanakan PPGB. Tapi ilmu dia lebih lah daripada guru yang betul-betul baru dilantik, yang fresh daripada sekolah, daripada IPG ataupun daripada universiti. Jadi tak jadi masalah untuk guru interim terus buat. Nanti Cik Taji akan kongsikan macam mana nak daftar dalam Delima dan sebagainya. Okey, ada lagi tak? Ada tu. Mana? Boleh atau tidak guru baharu menggunakan program-program lepas yang telah disalurkan, dia kata sebagai eviden untuk keperluan dokumentasi di fasa sepanjang PPGB 2.0. Boleh. Tak jadi masalah. Macam yang saya kata awal tadi, apa yang pernah dilaksanakan. Kalau katakan cikgu tu dah posting Januari, ada aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan pada Januari tu, just update je lah, maklumkan dalam tu, dan bahan-bahan tu boleh dijadikan sebagai lampiran untuk portfolio. Okay, ada yang kata tahun ni baru mula tahun ni ke? Sebenarnya macam yang saya kata awal tadi, PPGB ni 2.0 mula tahun ni, tapi PPGB yang awal bermula tahun telah diluluskan oleh mantan TPM kita pada waktu itu yang merangkap Menteri Pelajaran iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk dilaksanakan bermula tahun 2011. Tapi untuk proses-proses penyediaan dan sebagainya mula betul-betul pada tahun 2012. Kita dah mulakan PPGB, 2015 dikeluarkan satu buku garis panduan dan 2021 kita dah buat penambahbaikan kepada garis panduan tersebut, dan juga dalam kita punya keliling ikhtisas tu dinyatakan siapa yang perlu dilibatkan untuk program PPGB. Ada lagi tidak? Untuk guru baru yang posting 1 hari bulan 9, perlukah siapkan SPK? Okey, sebenarnya yang ni soalan yang sama. Soalan ni soalan panas sebenarnya. Okey, kalau 1 hari bulan 9, biasanya kita akan tengok nanti akan ada satu lagi mesyuarat jawatan kuasa induk pembangunan staf di peringkat KPM, yang mana dalam mesyuarat ni pihak JPN akan kita di KPM akan kemukakan berapa hari berkhusus untuk setiap guru di seluruh Malaysia. Nanti kita tengoklah persentase Sabah ni dah sampai belum. Kalau ada 100, contoh kalau ada di Sabah 50,000 guru, adakah 50,000 guru ni dah capai 5 hari. Jadi kalau saya nak katakan untuk bulan 9 sehingga next JIPS ni nak capai 5 hari sebenarnya memang boleh dan sangat mudah, dan kita akan kira. Okay, untuk 2 bulan ni kalau cikgu baru tengok webinar yang KPM, pergi EPSA, buat latihan di peringkat sekolah, maknanya ada program-program taklimat dan sebagainya di peringkat sekolah, dicatatkan dan juga buat perkongsian, buat PLC dan sebagainya. InsyaAllah 42 mata kredit dan juga 5 hari berkhusus tu confirm boleh capai. Okay, sebab biasanya kalau yang webinar tu memang ada daripada awal tahun punya webinar hingga sekarang punya webinar di SPL KPM. Jadi boleh ikuti dekat situ, so tak jadi masalah. Puan Aida ada lagi ni, Puan Aida ada tanya. Ya. PPGB 2.0 ni untuk guru lantikan 2021 sahaja atau guru 2020 boleh tak? Boleh, tak jadi masalah. Okey. Kalau 2021 tu confirm lah dia kena guna PPGB 2.0.
Tapi yang 2020 mungkin dia dilantik pada bulan 11 ataupun ada yang lantik bulan 12 dan belum buat PPGB yang 1.0 dulu, maka bolehlah menggunakan pakai PPGB 2.0, tak jadi masalah. Yang dah dipermudahkan ni, kita mudahkan insyaAllah. Boleh atau tidak guru baru menggunakan program yang lepas? Yang ni saya dah jawab tadi, boleh dan jadikan sebagai evidence tu, masukkan dalam portfolio tadi, tak jadi masalah. Okay. Ada lagi ni satu. Ada lagi. Banyak ni. Menyambung pengajian dan kursus khas itu selepas PTM atau boleh dalam tempoh fasa 1 hingga 12 ini? Okey, dalam fasa sebenarnya nak mengikuti pengajian ni sebaiknya kita dah sah. Bila sah ni kita dapat pelbagai kemudahan. Jadi kalau yang belum disahkan tu nanti boleh bertanya lanjut dengan kami di KPM ataupun dengan Puan April di JPN. InsyaAllah kami akan bantu kaedahnya macam mana untuk memudahkan cikgu-cikgu. Tapi kalau katakan macam saya kata tadi, bila dah disahkan cikgu akan dapat kemudahan-kemudahan seperti 30 hari cuti, kursus sambilan. Jadi kalau cikgu pergi kelas tu, boleh maklumkan pada pengetua, saya mohon untuk cuti tanpa rekod menggunakan CKS. Jadi cikgu boleh pergi tanpa mengambil cuti cuti rehat khas. Tapi apa-apa pun kena bincang dengan pengetua. Kalau pengetua kata cikgu tak digalakkan lagi ke untuk belajar sebab banyak benda lagi cikgu kena belajar kat sekolah, cikgu belajarlah dulu. Okay. Nanti adalah kaedahnya. Yang tu kita boleh bincang tepi. Nombor telefon kami kan dah ada tadi. Okay. Boleh hubungi kami. Ada satu lagi ni. Tentang guru interim ni, dia kata boleh ke menggunakan aktiviti sebelum dilantik menjadi guru tetap atau penilaian bermula dari tarikh lantikan tetap. Tarikh lapor interim November 17, tarikh tetap Jun 2021. Okey, guna yang Jun 2021 lah. Kalau yang 2017 tu lama sangat cikgu. Nanti kan dia punya portfolio tu mau tebal saya punya buku kitab berkaitan dengan keliling yang saya ada dekat bilik saya di office kan. Tebal. Jadi gunakanlah yang tahun ni. Kalau yang tahun ni 2021 tu kita boleh guna pakailah untuk dimasukkan. Okey, ini adalah last soalan yang saya dapat, iaitu nombor 11. Bolehkah seorang mentor untuk 3 orang? Seorang mentor, 3 orang guru baru. Boleh. Okey, kalau katakan guru baru ramailah masuk kat sekolah tu, contoh sekolah baru ada 10 orang guru baru. Guru lama ada, tapi atas sebab-sebab tertentu kita nak seorang mentor ni pegang 3 orang anak. Boleh. Tapi maknanya guru-guru lain pun boleh membantulah. Sebab macam yang saya kata tadi, kita dah ada panduan. Sebaiknya 1 guru mentor, 1 guru baru. Jadi bolehlah guru mentor ni bagi tumpuan sepenuhnya pada guru yang seorang tu. Tapi kalau ada isu-isu tertentu, tak jadi masalah mengikut kebijaksanaan pihak pentadbir sekolah. Dan ada juga sekolah yang nak jadikan penolong kanan mereka ketua panitia atau ketua bidang sebagai guru mentor pun boleh, tak jadi masalah. Tak semestinya guru mentor ni adalah dalam kalangan guru-guru yang biasa saja. Okay. Okey, saya rasa dah boleh Cik Taji teruskan untuk tu. Nanti kalau ada soalan saya akan jawab lagi lepas Cik Taji punya taklimat. Silakan Cik Taji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Eda. Suara saya boleh dengar ya? InsyaAllah boleh dengar. Alhamdulillah. Terima kasih Urustia daripada JPN Sabah dan juga kepada semua peserta-peserta yang terdiri daripada pengetua, guru besar, pegawai PPD, juga guru mentor dan guru baharu. Selamat mengikuti taklimat pada pagi ini. InsyaAllah saya akan meneruskan pula taklimat pada pagi ini berkaitan dengan PPGB 2.0 menerusi Pelanta Delima. Sebenarnya program PPGB ini telah bermula pada tahun 2012 lagi. Tetapi pada masa itu ianya berlangsung dalam bentuk hard copy sajalah. Tetapi mulai pada tahun ini, iaitu pada tahun 2021, kita ada kaedah baru iaitu menerusi Pelanta Delima. Jadi kita gunakan kemudahan dan kelebihan yang ada Delima ini
untuk kita menghantar maklumat dan data juga mengenai program ini ya. Jadi macam manakah kita nak pergi ke delima ini? Saya fikir guru-guru di sekolah di musim PDPDR ini dah biasa menggunakan delima. Yang penting cikgu-cikgu semua mesti ada alamat, tahu alamat ataupun URL nak pergi ke portal delima ini ya. Sama ada menaip portal.moi.edu.my ataupun type saja site google.com ni. InsyaAllah kita akan boleh terus dapat paparan seperti yang saya tunjukkan sekarang ini ya. Jadi kita boleh log masuk. Walau bagaimanapun ada satu syarat ya. Ada satu syarat kalau kita nak log masuk ke dalam delima ini, ianya mestilah melalui akaun delima ya. Mesti melalui apa? Akaun delima. Kita tak boleh gunakan akaun yang lain. Contohnya akaun Gmail biasa, gmail.com.my ataupun hotmail.com.my ke tak boleh. Jadi mesti ada akaun delima. Jadi bagaimana nak dapatkan akaun delima ini? Silalah berurusan dengan PPPD ataupun JPN masing-masing ataupun kerana akaun ini telah di-create oleh BSDP ya. Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan. Jadi bagi guru baru mungkin tak dapat lagi akaun delima ini, mungkin hanya dapat akaun temporary ya. Jadi apabila kita dah ada akaun kita boleh masuk. Tapi apabila kita mula saja masuk, kita akan diberitahu amaran ada security alert tu di situ. Maknanya dia sistem ini nak tahu akaun manakah yang akan kita gunakan untuk login jadi kita akan pilihlah yang di hujungnya ada alias MOE dl.edu.my. Jadi yang itu yang kita akan guna pakai. Jadi sebaik saja kita dah boleh login, kita akan dipaparkan menu utama di depan di platform delima itu. Ada 3 menu iaitu menu murid, guru dan sekolah. Jadi di manakah yang kita nak pilih? Kita pilih menu guru. Jadi apabila kita dah klik menu guru, kita akan dipaparkan pula dari satu page yang lain. Di sini ada 10 aktiviti. Menu di sini ada 10 aktiviti. Jadi kita pilih aktiviti yang keempat, iaitu aktiviti yang keempat. Kita akan klik, kita akan diberikan lagi satu page yang baru. Iaitu ada 9 menu pula di sini ya. Ada 9 menu di sini. Jadi menu yang manakah yang kita akan klik? Kalau yang pertama kita akan lihat ada menu Google Classroom, yang kedua ada Microsoft Teams dan sebagainya. Kita pilih yang menu yang terakhir sekali, yang menu yang ke-9 iaitu Program Pembangunan Guru Baru 2.0 ya. Jadi apabila kita login di sini, apabila dah klik button itu, kita akan ditunjukkan antara muka laman utama PPGB 2.0 ini ya. Kita akan dilihat antara muka laman utama PPGB 2.0 ini. Di situ ada sedikit penerangan diberikan di mana guru-guru baru perlu menjalani ujian pra-ujian ya. Jadi kena klik button ataupun ikon pra-ujian itulah. Pra-ujian ni dalam bentuk Google Form lah ya. Mudah saja. Tetapi bagi guru mentor, pegawai PPD ataupun ketua jawatan, pengetua, guru besar dan sebagainya, terus tekan butang teruskan untuk melihat page yang lain ya. Ini contoh Google Form yang kena isi oleh guru baru untuk menjalani pra-ujian. Jadi mudah saja dalam bentuk Google Form ni ada 5 skala. Jadi cuba kena isilah, diwajibkan isilah kepada guru-guru baru ini ya. Ini lagi contoh, ada banyak soalan jugalah, tetapi ini perlu untuk kita mengetahui peringkat pengetahuan atau peringkat kesediaan guru-guru baru ini ya. Seterusnya apabila kita telah masuk ke muka surat yang lain, kita akan dapati bahawa ada 5 menu lagi. Jadi sila pilih menu yang bersesuaian dengan peranan anda. Sekiranya anda ialah seorang guru baru, jadi kenalah klik button guru baru. Sekiranya anda ialah guru mentor,
Jadi klik pada ikon guru mentor dan begitulah seterusnya bagi ketua jabatan, bahagian JPN dan juga PPD. Sementara ikon yang pertama tu modul PPGB 2.0 ni semua orang boleh lihat dari situ lah. Di mana di sini apabila kita buka, kita akan dapat lihat e-book. E-book tadi buku panduan tadi, buku panduan pelaksanaan program pembangunan guru baru. Jadi cikgu boleh, tuan-tuan boleh melihat sini di dalam bentuk online lah ya. Di mana boleh melihat menggunakan tab, boleh melihat menggunakan handphone dan mana-mana peranti lah. Ya. Jadi tak payah cetak pun tak apa. Jadi boleh dibawa dan dibaca di mana-mana sahaja. Okey, berbalik pada ikon-ikon tadi, sebenarnya dia dalam bentuk hierarki piramid ya, di mana mereka yang duduk di atas dapat melihat mereka yang ada di bawah. Jadi dalam kes ini, guru baru tidak akan dapat menekan klik button guru mentor. Begitu juga guru mentor tidak boleh klik button bahagian ketua jabatan kerana akses ni kena ada akses. Jadi bagaimanapun bahagian JPN dan PPD boleh melihat apa yang berlaku dalam ikon guru baru, guru mentor dan ketua jabatan. Begitulah ya. Dan prinsipnya ialah prinsip piramid, hierarki piramid. Yang di atas boleh mengakses melihat yang mereka yang di bawah. Okey, seterusnya sekiranya kita buka, sekiranya kita ialah seorang guru baharu, kita akan dapat pula melihat ada 8 ikon baru lagi ya. 8 ikon ataupun 8 button untuk guru baru menjelajah ataupun explore di sinilah, iaitu pendaftaran, pengenalan kepada PPGB 2.2, portfolio, log pementoran, fasa orientasi, fasa pembangunan, fasa pengembangan dan sebagainya ya. Jadi lepas ini bolehlah guru-guru baru cuba menjelajahlah ya. Sebelum itu saya tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru baru, guru mentor dan sebagainya perlu mendaftar dulu ya. Untuk pendaftaran ini linknya saya dah bagi kepada Puan Elin Rose ni di JPN. Mungkin selepas ini Puan Elin Rose ni boleh kongsilah link itu bersama dengan mereka yang akan menjalani program PPGB 2.2 inilah ya. Ini pula ialah ikon-ikon yang akan muncul apabila ditekan button guru mentor ya. Jadi guru mentor ada 6 button ataupun 6 ikon di situ, iaitu pendaftaran, akaun terima, pengenalan pementoran, penilaian dan pentaksiran. Begitu juga dengan dashboard dan sebagainya. Jadi guru mentor bolehlah menjelajah setiap ikon ni untuk melihat maklumat-maklumat yang ada ya. Walau bagaimanapun ingin saya jelaskan di sini bahawa PPGB 2.2 ni dalam pelantar delima ni adalah satu sistem untuk merekod. Kena faham dia punya keyword di sini ialah untuk merekodkan aktiviti PPGB 2.2. Dan juga yang keduanya objektifnya ialah untuk melihat pengembangan program inilah terhadap guru baru tu ya. Bukan satu sistem tutorial untuk memberi input secara terperinci. Ianya lebih kepada merekod dan juga melihat pengembangan ataupun kemajuan pelaksanaan PPGB 2.0 ini. Ya. Kena faham tu ya. Okey, seterusnya apabila kita klik button ketua jabatan, kita akan pergi kepada page sedikit maklumat info mengenai ketua jabatan lah. Ketua jabatan di sini ialah pengetua, guru besar ataupun pengarah lah yang terlibat ya. Dan juga kita akan lihat pentadbiran bahagian JPN dan PPD, tanggungjawab bahagian dan sebagainya. Di sini kita juga akan dapat lihat bahawa ada 3 ikon. 3 ikon yang akan muncul di sini, iaitu ikon kunjung bantu, pelaporan dan dashboard. Di mana kunjung bantu di sini seperti yang diterangkan oleh Puan Norma tadi,
bahawa borang dalam bentuk digital lah. Borang dalam bentuk digital. Walau bagaimanapun ikon untuk dashboard kita masih belum aktifkan lagi kerana kita masih lagi dalam penambahbaikan lah dalam ikon dashboard tu ya. Okey. Tanggungjawab JPN sama juga seperti tadi. Dan tanggungjawab PPD dijelaskan di situ dan juga ikon-ikon yang terlibat tadilah. Ya. Jadi ini contoh. Tadi kita melihat ikon dia, sekarang saya bagi contoh borang instrumen kunjung bantu. Jadi maknanya pegawai PPD, pegawai JPN ataupun pegawai bahagian yang turun ke sekolah boleh menggunakan borang ini dalam bentuk digital. Jadi hanya bawa handphone saja pun dah kita boleh catat maklumat-maklumat yang perlu kita nyatakan lah ya. Jadi bermaknanya kita boleh menjimatkan kertas sebabnya. Paperless lah ya. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa penambahbaikan di sini ialah kita dapat menyalurkan maklumat dengan lebih cepat kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk digital ini ya. Ini contoh yang lain. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, guru mentor dan guru baru lihat di sini bahawa dalam PPJB 2.2 ini banyak Google Form sebenarnya ya. Banyak Google Form yang boleh digunakan lah. Contohnya nak menyediakan checklist portfolio, nak mengisi maklumat log pementoran, akaun terima guru mentor dan guru baru. Seperti yang diceritakan tadi ada 10 dokumen yang perlu disediakan, semuanya adalah bentuk digital di sinilah ya. Jadi cuma ada tambahan sedikit di sinilah keberhasilan. Kalau kita lihat tadi setiap fasa ada keberhasilan yang tertentu. Ada keberhasilannya sampai ke fasa orientasi, ada ada 7 keberhasilan dan sebagainya. Fasa kedua ada keberhasilan dan fasa yang ketiga. Jadi setiap fasa-fasa tu ada form keberhasilan yang perlu diisilah untuk menunjukkan tahap kefahaman dan juga keberhasilan guru baru kita. Ya. Dan itu sajalah penerangan saya berkaitan dengan PPJB 2.0 dalam Pelantar Delima ini. Jadi maknanya selepas ini semua yang terlibat sama ada pegawai di JPN, di PPD ataupun di sekolah, guru mentor, guru baru bolehlah akses ya. Tetapi dengan syarat apa dia tadi? Mesti ada akaun Delima ya. Jadi bagaimana mereka yang masih belum dapat lagi akaun Delima ini? Ini bermaksud mereka yang belum dapat akaun Delima ini, mereka tidak boleh mengakses lah ke platform ini. Maksud juga guru-guru baru ini kena buat secara manual lah, secara dalam bentuk hard copy dahululah. Semua maklumat itu dalam bentuk soft copy lah ya. Okey. Cuba saya nak menjawab soalan sini. Tuan bagi guru baru selepas bagi soalan. Okey. Satu lagi ya untuk menjawab soalan Cikgu Faizin ni. Sebenarnya begini ya. Platform Delima ini dia punya cara nak aksesnya tu, maksudnya dia banyak tab. Dia akan keluar banyak tab dekat atas tu. Dia tidak ada button link nak pergi ke sebelum dan sebagainya, tapi kita boleh klik dekat tab di atas tu. Kalau dah pergi kepada pra-ujian itu, sebenarnya page yang sebelum tu ada dekat tab di atas tu. Jadi kita klik dekat situ, boleh balik ke belakang baliklah. Ya. Jadi begitulah. Apabila kita klik satu side, dia akan muncul banyak tab di atas tu. Itu satu keadaan yang kita tidak boleh kawal lah. Sebab Google bagi kemudahan kita yang sebegitulah. Ya.
dia akan muncul banyak tab di atas tu. Jadi kita pangkas sajalah tab yang kita nak guna tu. Apabila kita boleh klik link, kita klik lah. Kalau tidak, kita tengok dekat tab di atas tu. Saya harap penerangan ni dapat menjawab kepada soalan Faizin ni lah ya. Okey, bagi saya tahu cikgu mana ni, tapi dia kata boleh tak saya tukar ID D5 yang sudah didaftar untuk GC sebab saya daftar menggunakan ID D5 temporary. Boleh cikgu? Boleh bermaksud apa tu cikgu daftar sekali lagi daftar sekali di dalam Google link yang dibagi tu. Jadi kita akan dapat lihat di situlah nama cikgu akan muncul dan juga akses kepada ID yang baru tu kita akan buatlah ya. Walau bagaimanapun ingin saya maklumkan di sini bahawa kita akan refresh ataupun update platform ini setiap hari Isnin Jadi maksudnya apabila cikgu bagi ID tu pada hari Selasa, mungkin hari Rabu tu tak boleh akses lagi. Hari Khamis pun mungkin tak boleh akses. Hari Isnin ke hadapan baru boleh akses balik lah ya. Jadi bagi masa kami seminggu untuk update balik lah kepada mereka yang mengupdate balik ID Gmail ni lah ya. Okey, Cik Talji, mungkin saya nak tambah sikit. Ada yang kata tak boleh akses dan sebagainya. Kalau ikut apa yang dimaklumkan oleh Cik Talji awal tadi, cikgu-cikgu kena daftar maklumkan maklumat DL cikgu tu kepada pihak JPN menerusi link yang telah diberi. Nanti maklumat-maklumat tu Cik Talji akan pump dalam sistem, barulah cikgu-cikgu boleh akses. Memang kalau kita tengok ada yang guru mentor buka tak boleh nak akses tu sebabnya belum cikgu punya maklumat tu belum lagi kita masukkan dalam sistem kami lah. Sebab kalau katakan kita open, nanti guru baru boleh tengok apa yang ada dalam guru mentor dan juga peringkat-peringkat yang lain. Jadi setiap apa yang ada di peringkat masing-masing tu, paras pengguna tu kita akan sekat. Maknanya guru baru dia tak boleh tengok guru mentor. Guru mentor dia boleh tengok guru baru dengan guru mentor punya. Pengetua guru besar nanti, ketua jabatan, dia boleh tengok untuk 3 peringkat. Ketua jabatan, guru mentor dan juga guru baru. That's why kami nak dapatkan maklumat-maklumat tersebut lah untuk kami membenarkan cikgu-cikgu akses peringkat masing-masing. Jadi lepas ni nanti Puan April akan kongsikan link dan mungkin ada yang dah dapat link tu, terus maklumkan pada Puan April dan nanti kami akan update untuk macam yang Cik Talji kata hari Isnin kami akan update dan tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu boleh akses bermula hari Senin akan datang lah. Cuma maklumat tu kami perlu dapatkan awal. Dan saya rasa Cik Talji kita dah tamat untuk taklimat. Dan, cuma ada satu lagi ingin dimaklumkan bahawa apabila saya tengok balik data itu, kenapa antara sebab yang kenapa mereka tak boleh akses balik ialah akaun D5 tu tidak ditulis dengan betul. Contohnya depan biasanya di depan tu G bagi cikgu-cikgu G. Tetapi yang di type tu ialah P. Jadi bila P dengan G ni dah lain memang tak boleh akses lah. Jadi pastikan akaun yang ditulis tu ialah betul-betul akaun yang sebenarnya lah. Mungkin kesilapan number, ada orang tambah kosong 2 kali begitu. Yang di hujung tu patutnya .edu, ada orang tulis .gov. Dia teringat email resmi kerajaan tu. Jadi dia dah bercampur di situ. Sebab itulah apabila ada kesilapan menulis akaun ni, tak apa cikgu boleh repeat, maksudnya boleh ulang semula pendaftaran itulah. Jadi cikgu akan dapat ID yang betul. InsyaAllah cikgu akan boleh akses lah ke dalam platform ini. Okay, ada satu pertanyaan daripada Cikgu Timothy. Adakah guru baru sudah diberi ID D5 atau perlukah mentor berikan guru ID pada guru D5? ID untuk DL ni bukan daripada guru mentor. ID DL ni disediakan oleh pihak BSTP.
Okey, biasanya kalau yang dah namanya ada dalam e-operasi, maka akan ada IDDL, dan macam yang ditanya tadi ada yang ID sementara dan sebagainya, boleh guna pakai IDDL yang sementara, nanti dah dapat yang permanent boleh buat pertukaran lah. Okey. Akaun delima memang default dah, tapi masih perlu request access. Okey, nanti kami boleh email pada kami. Mungkin ada isu-isu tertentu boleh terus email pada Encik Talji ataupun Norma kalau yang berkaitan dengan delima. Tak ada masalah. Encik Talji, mungkin kalau yang lain-lain tu kita boleh bantulah dari segi menjawab menerusi email atau panggilan telefon, insya-Allah berdasarkan nombor yang kita dah kongsikan awal tadi. Dan saya rasa kita dah ada di penghujung, cuma saya rasa nak berkenalan dengan orang JPN Sabah lah. Puan April boleh masuk, Puan April? Okey, mana rakan kita daripada JPN Sabah? Sebenarnya cikgu-cikgu baru kita belum kenal ni. Dia dah kenal kita di Putrajaya, tapi rakan kita di JPN Sabah belum dapat tu. Mana? Dah masuk dah. Mereka macam mana mereka Puan sangat April? kenal dengan saya, Puan. Oh, sangat kenal Okey, ni lah Puan April kita. Tadi sambil-sambil kita duk mendengar taklimat, sebenarnya saya pun berhubung dengan Puan April menerusi telefon, dan Puan April maklumkan tadi ada satu kaedah yang dibuat oleh peringkat JPN. Mungkin Puan April boleh jelaskan pada guru-guru kita. Silakan Puan April. Okey, thank you Puan Aida. Di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak BPG di bawah bimbingan Puan Aida di atas dan tim di atas kesempatan untuk bersama kita pada pagi ini. Sebab Sabah ni kan besar dan luas, jadi kita ambil kesempatan lah buat secara YouTube live stream supaya semua orang berkesempatan untuk dengar. Kalau tidak hari ini, besok masih boleh dengar. Jadi atas perkongsian yang telah disampaikan oleh Puan Aida dan tim sebentar tadi, saya ingin maklumkan di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, kita telah bermesyuarat bersama pengarah dan telah kita putuskan bahawa PPGB 2.0 hanya terpakai kepada lantikan 2021 sahaja. Maksudnya, kita tidak benarkan lantikan sebelum 2021 untuk mengguna pakai PPGB 2.0. Ini adalah kerana kita ingin selarikan jumlah lantikan semasa bersama dengan laporan yang kita hantar nanti. Sekiranya guru-guru lantikan sebelum 2021 masuk dalam PPGB 2.0, dia sudah mengganggu. Dia akan mengganggu angka tersebut. Oleh itu, pada 26 Ogos yang lepas, kita Jabatan Pendidikan Negeri Sabah telah pun mengadakan PPGB versi JPN Sabah kepada semua lantikan. Dan seramai 804 orang telah mengikuti, berjaya mengikuti dengan sehingga selesai slot PPGB versi Sabah tersebut. Jadi saya ingin maklumkan sekali lagi kepada pengetua guru besar yang ada pada hari ini, guru mentor dan juga guru-guru yang bukan lantikan 2021, anda tidak dibenarkan masuk ke platform PPGB 2.0. Ini khas untuk 2021 sahaja. Jika diberi kesempatan, memandangkan jadual kita pun agak pack, JPN Sabah akan buat juga versi PPGB JPN Sabah di penghujung bulan September nanti untuk cover yang jumlah-jumlah yang tidak berkesempatan join pada 26 Ogos yang lepas. Itu sahaja Puan Aida. Okey, maknanya jelaslah di situ untuk apa yang dimaklumkan tadi oleh Puan April. Ada pertanyaan-pertanyaan sebenarnya Puan April tu yang saya rasa Puan April kena munculkan diri dalam live ni. Okey. Jadi yang lantikan 2021 akan boleh masuk menerusi platform delima dan sebagainya sebab nanti pelaporan memudahkan JPN Sabah, dan yang sebelum tu mengguna pakai PPGB asal. Mungkin adalah penambahbaikan yang mana Puan April akan jelaskan di peringkat JPN. So saya rasa Puan April, kita pun dah banyak menjawab soalan daripada rakan-rakan guru dan sebagainya, dan saya pun dah maklumkan tadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih
terbuku di hati. Tak diluahkan di sini. Mungkin ada yang malu nak meluahkan di sini, boleh je hubungi kami menerusi email ataupun panggilan telefon. Sebenarnya saya semalam pun ramai rakan-rakan guru daripada, saya pun tiba-tiba rasa macam muda bila yang menelefon saya ramai guru-guru baru yang telefon. Ramai telefon semalam daripada KV seluruh Malaysia duk menelefon, puan macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni. Dan mana-mana yang kami boleh bantu daripada jauh, insyaAllah kami akan bantu. Dan kalau ada yang di peringkat JPN Sabah boleh bantu, maknanya boleh berhubung terus dengan Puan April. Betul. Okay, saya serahkan balik pada Puan April lah. Untuk JPN Thank Sabah. you. Saya Silakan. persilakan kembali kepada Urus Setia. Terima kasih diucapkan kepada Puan Aida binti Muhammad Ani, Puan Rozalita binti Zainal, Puan Norma binti Ismail dan Encik Muhammad Talji bin Ahmad Bakari atas perkongsian dan taklimat sebentar tadi. Semoga perkongsian ini menjadi sumber inspirasi kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk terus berkhidmat dengan cemerlang sebagai seorang pendidik. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, bangunkan negara. Okey, link kehadiran dan penilaian akan dikongsi di dalam ruangan chat. Tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengisi link tersebut. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai di penghujung program. Saya bagi pihak Urus Setia mengucapkan terima kasih atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. Segala yang baik, yang indah dan yang sempurna itu datang daripada Tuhan dan sama-samalah kita mensyukurinya. Dan segala kekurangan dan kepincangan program ini adalah kelemahan daripada pihak kami. Sekali lagi, link kehadiran sudah di-pin ya di ruangan chat. Saya teruskan. Okey, di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi pergi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih JPN Sabah, terima kasih semua. Terus maju untuk semua guru-guru baru. Semoga dipermudahkan segala urusan cikgu sebagai guru di sekolah di bawah KPM. Tahniah semua atas lantikan. Terima kasih semua. Membuat channel ni kami mesti up.